Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi. Ini kira kali kedua kelas kita yang kita dah mulakan pada bulan yang lalu, berkenaan kitab 200 soalan, soal jawab berkenaan agama. Yang mana kita dah ambil pada kali pertama kita berjumpa itu baru 2 soalan je daripada 200. Tak apa, dia sebenarnya bila makin ke depan kita akan makin mudah penjelasan. Sebab balik pada asal permulaan buku ni, dia mulakan daripada soalan yang sangat asas. Ini berkenaan dengan apa matlamat kita diciptakan. Itu benda yang asas. Kalau kita jumpa dengan orang etis tak percaya Tuhan pun, kalau kita pergi pada sudut ini pun, diorang terpaksa mengaku ada matlamat, ada tujuan. Walaupun pada asalnya mereka nak lari daripada ketuhanan, cakap tak ada matlamat, tak ada tujuan. Makan, minum, kahwin, beranak, pinak, mati. Tapi bila mereka fikirkan balik, kan, tengok pada alam semesta yang kita sebut dari tu, kan, semua benda ada fungsi dan matlamat. Satu benda buang, alam tak ada masalah apa. Ini manusia. Benda menunjukkan bahawa kita mesti ada matlamat tersendiri yang Allah Ta'ala ciptakan. Sebab kita, langit tu biru bukan sebab kita, laut tu masin bukan sebab kita, hujan turun ke matahari cerah ke bukan sebab kita. Sebab sebelum kita datang, alam dah ada, bumi dah siap, bukan baru nak dibuat. So kita datang, kita additional, tambahan kepada bumi ni. Apa matlamat kita? So kita bincangkan itu, Alhamdulillah. Dan soalan kedua kita ambil, dia terangkan berkenaan masalah matlamat tersebut adalah kerana Allah Ta'ala nak melaksanakan hukuman ataupun pengadilan ke atas kita. Sebab semua benda Allah Ta'ala ciptakan dengan benar dan tepat. Jadi manusia saja yang kedudukannya tak betul, yang jahat, yang menentang Tuhan duduk atas, yang beriman, yang patuh pada Tuhan duduk bawah, yang zalim duduk atas, yang dizalimi duduk bawah. Semua benda ni adalah sebenarnya untuk Allah Ta'ala zahirkan kepada kita bahawa semua benda dijadikan dengan benar dan tepat, supaya dia nak tegak pada kita hujah. Kalau dia menciptakan semua benda tepat dan betul, takkanlah dia redha untuk kita keadaan yang tak benar. Kita terang itu. Kemudian kedua, berdasar pada ayat kita baca juga, surah At-Talaq ayat ke-12 dan surah Az-Zariyat ayat ke-56, matlamat yang disebutkan untuk kita adalah mengenal Allah Ta'ala, kemudian mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Balik pada asal ni, kadang-kadang orang sibuk kenal Tuhan, banyak kelas-kelas makrifatullah. Pergilah daripada Perlis sampailah ke Johor, sampai ke Sabah Sarawak, kelas-kelas makrifatullah, mengenal hakikat insan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri, kenal Tuhan. Tapi in the end, tajuk asal dia adalah ubudiyah yang mereka tak tegakkan. Allah Ta'ala ciptakan kita untuk mengabdikan diri kepada dia. Dan hatta semua para anbiya datang mengingatkan kita tentang ubudiyah tersebut. So hari ini kita masuk soalan ketiga. Dia kata apa? Soalan ketiga, ma maknal abdu? Apakah maksud abd? Hamba. Bila kita kata Allah Ta'ala nyatakan surah Al-Zariyat ayat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali mengabdikan diri kepadaku. So soalan, apakah maksud ubudiyah ataupun pengabdian diri ataupun hamba? Sebab benda ni timbul. Pernah ada seorang budak, ni yang kita kata soalan international ni, masalah agak kawan-kawan pun cari soalan bukan ke anak-anak kita. Dia tanya, God is so great, God is so great, then why should we worship him? Tuhan sangat hebat, kenapa kita nak sembah dia? Dia tak perlu kita. Saying like that. So budak tu dah jumpa saya, nak jawab apa Ustaz? Nak jawab apa? Tuhan sangat hebat. Tuhan sangat hebat.
sangat berkuasa. So kenapa kita nak sembah dia? Okey, sebab apa tau? Saya kata macam ni sebab dia dalam idea budak-budak yang bukan Islam ni, diorang termakan dengan mitos Greek. Orang-orang Greek, dia kata ada Zeus lah, ada Pluto lah, ada sekian-sekian dewa-dewa tu. All the gods yang dalam fahaman mereka tu hanya berkuasa dan exist bila manusia sembah. Sebab tu kalau kita tanya dengan orang Greek, sembah Zeus, mana Zeus? Orang tak sembah, dia hilang lah. Bila manusia tinggal penyembahan, hilang. Dan tak mustahil pada mitos-mitos lama macam Jepun dengan naga lah apa benda kan. Selama manusia menyembah, mengagungkan, syaitan akan materialize diri dia depan makhluk-makhluk manusia ni, tunjukkan diri. Once manusia berhenti, dia tak boleh nak wujud balik. Pasal dalam agama Greek lama, mitos lama, memang penyembahan tu sebab untuk existence. Tuhan tu wujud bila ada disembah. Jadi macam budak tu soal, dia berdasar pada fahaman tersebut. Jadi budak kita ni kan tanya, ustaz jawab apa? Saya kata dengan dia macam ni, kita tak perlu, Allah Ta'ala tak perlu pada penyembahan kita, sebab dia maha kaya, maha besar. Kita perlu mengabdikan diri kepada dia sebab dia cipta kita, dia adakan kita, dia provide kita dengan macam-macam. Dia kenapa tak nak kita worship dia, agungkan dia, besarkan dia, puji dia, lahirkan rasa terima kasih kepada dia, sebab dia berikan segala-galanya sampai sekarang. Itu dia cakap kawan dia, okey, faham. Kalau tidak, tak faham. Okay. Jadi sekarang kita pun masuk macam tu. Apa makna pengabdian diri? Jawapan, Jim, al-abdu in urida bihil al-mu'abbadu al-mudhallalu al-musakharu fahu bihadzal ma'na syamilun li jami'il makhluqat min al-awalimil ulwiyati wa sufliyati. Kehambaan jika dikehendaki dengannya yang diperhambakan, yakni yang direndahkan, dicipta, diperjalankan. Pengertian ini akan meliputi semua makhluk, daripada alam atas sampai alam bawah. Tak kira objek bernyawa tak bernyawa, langit, bumi, semua sekali, malaikat, apa saja atas, kita kat dunia ni semua sekali ada. Pengertian ini, kalau kata-kata yang diperhambakan, yakni yang diperjalankan, yang dipergerakkan oleh Tuhan, maka semua sekali kita ni, semua sekali hamba. Semua sekali hamba. Sedangkan kita kata tadi, tujuan kita ciptakan untuk mengabdikan ni, menghampakan diri kepada Tuhan. So sekarang ni kenapa kalau kita maksudkan pada maksud asal, sebenarnya semua yang tak menyembah Tuhan pun hamba Tuhan juga. Yang tak nak sembah Tuhan pun hamba Tuhan. Dia tak jadi tuan kepada Tuhan, dia bukan equivalent pada Tuhan. Maksudnya dia hamba Tuhan. Min akilin wa ghairihi, sama ada berakal atau tak berakal. Lembu kambing pun hamba Tuhan. Kita manusia hamba Tuhan. Waratbin wa yabisin, yang basah dan yang kering. Ini yang ceritakan sampai everything lah. Basah ke kering ke. Mutaharrikin wa sakinin, yang bergerak dan juga yang diam. Macam kita bergerak, yang diam, macam kursi, dinding, batu. Semua sekali hamba Tuhan. Wa zahirin wa kaminin, yang nyata dan juga yang tersembunyi. Wa mu'minin wa kafirin, yang beriman dan yang kafir. Wa birrin wa fajirin, yang baik dan yang jahat. Orang yang rizalikan selain itu. So kena faham istilah disebut hamba, maksud dia yang dimiliki, yang dipergerakkan, yang dikuasai oleh Tuhan, semua masuk dalam tu. Okey. Sebab apa? Al-kullu makhlukun lillahi azza wa jalla. Sebab semua benda adalah makhluk milik Allah azza wa jalla. So nobody is, bukan servant dia. Semua sekali adalah hamba Allah Ta'ala. Marbubun lahu, ditakbir oleh Allah Ta'ala. Musakharun bitaskhirihi, yang diperjalankan perjalanan yang Allah Ta'ala jadikan. Macam kita kan lalui proses daripada sperma, ovum, membesar jadi janin, menjadi jadi fetus, keluar je sebagai bayi, kemudian jadi kanak-kanak, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian tak disebut tu tua. Sebut kan nanti sensitif. Tapi itulah realiti, kita tak nak dia akan berjalan. Perjalanan takkan berhenti. Kita suka ke tak suka, esok hari kita berubah. Esok lusa kita berubah lagi. Itulah kita berubah lagi. Nak ke tak nak, tak kekal kita dengan satu keadaan. Yang siapa berjalankan kita? Allah Ta'ala lah. Sel badan kita bukan taat cakap kita. Bagi dah vitamin C.
vitamin D, E, F. Semua suplemen makan. Tengok besok lusa tengok, Mat, beruban juga engkau. Kenapa? Sebab badan kita tak ikut cakap kita, dia ikut perintah Allah. Mati sel, hidup sel, semua sekali ikut kehendak Allah Ta'ala. Mudabbarun bitadbirihi, yang ditadbir, diurus oleh dengan pentadbiran Allah Ta'ala. Walikulli minha rasmun yakifu alaihi, dan untuk setiap satu makhluk Allah Ta'ala ni ada satu garisan yang dia bergerak di atasnya. Dan juga wahadun yang tahi ilaih, ada batasan yang dia berhenti padanya. Dia ada starting, dia ada ending. Semua makhluk Allah Ta'ala ada macam tu. Tak kira kita suka ke tidak. Batu, kayu pun ada dia punya umur dia. Nak ke tak nak, semua ada batasan. So ini balik kepada ini abdun. Semua hamba. Hamba Allah. Pengertian pertama bukan mengabdikan diri Allah Ta'ala, hamba Allah Ta'ala. Semua hamba Allah Ta'ala. Kullun yajri li ajalin musamma. Semua benda bergerak pada tempoh yang tertentu, dengan tempoh yang Allah Ta'ala tetapkan. La yatajawazu mithqala dzarratin, dan tidak melapasi akan batasan Allah Ta'ala tadi walau seberat zarah pun. Tidak habuk mana pun yang bergerak kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, zalika takdirul, dalam surah Yasin ayat 38, zalika takdirul azizil alim. Itu adalah ketentuan Tuhan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan pentadbiran Allah Ta'ala ni tadbirul adli al-hakim. Dia adalah pentadbiran yang sangat adil dan sangat bijaksana. Yang kadang-kadang benda ni kita, ialah dalam kehidupan kita nanti soalan-soalan akan datang ketimbullah. Masalah qadar contohnya, kita tak nak benda tu jadi pada kita, tapi Allah Ta'ala bagi kita kena juga kehilangan apa nyawa, keluarga, harta dan sebagainya. Memang kita tak nak, tapi takbir tu takbir Allah, bukan takbir sesiapa, takbir Allah Ta'ala. Tu kadang-kadang bila kita kena faham, bila kita nak redha dengan apa yang Allah Ta'ala beri pada kita, dan kita pasrah dengan keputusan dia, dan kita bahkan kita syukur di atas pilihan dia. Bila kita faham bahawa pilihan Allah Ta'ala lebih baik dari pilihan kita. Yang nama pun Baitur Ridwan kan. Redha Allah Ta'ala tu yang kita kejar. So nak redha dengan kita Allah Ta'ala tu macam mana? Antara benda paling besar kita kena tahu bahawa pilihan Allah lebih baik dari pilihan kita. Apa Allah Ta'ala pilih untuk kita lebih baik dari apa yang kita nak untuk diri kita. Kalau kita ada fahaman tersebut dalam hati kita, dan kita akan relax. Apa saja jadi pun kita senyum. Sebab apa? Allah yang bagi. Bukan kita yang nak. Allah yang bagi. Kita nak A, dia bagi B. Itu sudut yang kena faham. Sebab Allah Ta'ala pentadbiran dia sangat adil, sangat bijaksana. Dia tak bagi pun dia adil, dia bagi pun dia adil. Kalau kita kata macam, orang tu dapat banyak tapi kufur, kenapa? Kan Allah tak adil ke? Siap, start masalah. Yang kita pula banyak beribadat tapi tak dapat pula benda pula macam orang tu. Ini kadang-kadang benda yang kita kena faham. Tadbir Allah Ta'ala sangat adil, berdasar kepada kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan berdasar kebijaksanaan kita. Wa in urida bihil abidu al-muhibbu al-mutadhillu khassa dzalika bil mu'minina. Okey, tapi namun in urida bihi al-abidu al-muhibbu al-mutadhallilu, kalau dimaksudkan dengan kehambaan itu seorang yang mengabdikan diri, yang cinta, yang tunduk yang kepada Allah Ta'ala, ini kalimah yang khusus, khassa dzalika bil mu'minin. Ini istilah yang khas untuk orang beriman. Sebab tu ingat, kalimah hamba, semua kita hamba. Semua kita makhluk Allah, semua kita milik Allah. Semua kita tunduk kepada perintah Allah Ta'ala. Nak ke tak nak, badan kita takkan langgar perintah Allah Ta'ala. Tapi dalam masa yang sama yang kita sebutkan matlamat yang Allah Ta'ala kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan dia adalah untuk masalah kita ni willingly, dengan sukarela, dengan kehendak kita sendiri yang kita pegang, dan diri kita ni kita nak menyembah Tuhan kita. Kita nak mengabdikan diri kepada dia dengan patuh pada perintah dia dan tinggal larangan dia. Itu basic. Tak payah lebih dari itu. Apa dia suruh kita buat, apa dia larang kita tinggal. Itu dah besar dah. Menunjukkan bahawa kita ni ikat diri kita dengan kehambaan kepada dia. Yang orang beriman ni allazi hum ibaduhul mukramun. Yang mereka ni hamba Allah Ta'ala yang beriman ni, mereka ni hamba-hambanya yang dimuliakan. Wa auliya'uhul muttaqun, dan orang-orang pilihannya, orang-orang lindungannya yang bertakwa. Alladzina, yang
la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah Ta'ala ulang Al-Quran banyak kali. Macam dalam surah Yunus ayat 62-63. Allah Ta'ala nyatakan, ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah, la khaufun alaihim, jadi ketakutan ke atas mereka, wala hum yahzanun, mereka tak akan bersedih. Ayat ni orang seronok dengar ke? Nak jadi wali lah, jalan atas air lah, minta semua dapat. Kadang-kadang ada orang datang kelas agama untuk itu. Sorry lah, minta maaf. Tapi memang banyak kan. Kami pun time belajar macam tu lah. Duk dengar cerita wali Songo, semua nak jadi wali. Baling batu tak kena, nak pergi Mekah pejam mata. Ya, itu kebiasaan yang ada. Tapi sebenarnya dalam ayat tu Allah Ta'ala terangkan siapa wali Allah ni. Allah Ta'ala sebut alladzina amanu. Ayat berikutnya, orang wali Allah yang tak ada ketakutan kat atas mereka, mereka tak akan bersedih ni adalah alladzina amanu. Mereka adalah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Itu sebenarnya karakteristik yang utama. Sebab tu bila para ulama kata, kalau kau lihat orang terbang di langit, jatuh di atas lutut, sujud ke bumi, kan, terbang berjalan atas air, kalau dia tak ikut perintah Tuhan, itu adalah wali syaitan, bukan wali Allah. Buat benda magic, bukan tajuk dia. Nak tengok orang bukan Islam pun buat macam-macam benda pelik. Yang Shaolin kan, cocok tekak dengan pisau pun tak lepas, tak tembus, patah pisau, patah kayu, tombak tu patah. Tapi bukan itulah batasan dia. Sebab tu kalau orang nak ajar kita ilmu kebal kan, cakap dia, saya nak kebal api neraka. Kalau kebal api neraka saya ikut. Kalau tak kebal api neraka buat apa? Dunia jadi sarkas je. Habis-habis je sarkas. Boleh buat benda bukan pelik kat dunia ni, orang jadikan awak macam rimau sarkas. Bawa tunjuk, tengok. Makan kaca, makan besi panas. Tapi India bukan jadi apa benda pun. Masuk neraka ni macam ni. Kalau lepas kan, kalau ilmu mata pejam sampai Mekah, tak nak. Kita nak pejam-pejam sampai syurga. Betul. Ini bagi ilmu kat dunia kan. Rezeki kita belagak, sombong dah. Riak. Masuk neraka. Buat apa? Okey. Baik. So jadi kita dah bezakan bezakan antara pengabdian diri, abd, di atas istilah umum, dan abd atas istilah khusus. Yang kita kejar nak fahamkan adalah istilah khusus tu. Yang orang beriman dipanggil sebagai hamba Allah. Macam kita kata wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Tuhan yang penyayang. Akhir surah Furqan. Allah Ta'ala gelar mereka hamba. Maka memang gelaran hamba ni adalah gelaran tertinggi sebenarnya. Nabi SAW ketika disebut tentang Isra' Mi'raj, diturunkan wahyu, Allah Ta'ala gelar dengan hamba. Benda-benda position yang tinggi, tapi Allah Ta'ala panggil dia hamba. Baca awal surah Kahfi kan, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi, segala puji bagi Tuhan yang menurunkan pada hambanya. Itu Nabi. Saya tu kat malam Mi'raj, malam Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW. Kau tak gelar kan, subhanalladzi asra bi abdihi, maksudnya Tuhan yang perjalankan hambanya. Lepas tu sebenarnya kita punya tujuan sebenar belajar ni, hujung nanti kita jumpa macam nak jadi hamba Allah. How can you be servant of Allah? Yang Allah Ta'ala akan sayang kita. Sebab kita memang betul, amal kita bukannya menentukan kita masuk syurga, tapi amal kita adalah menjadikan Allah Ta'ala sayang kepada kita, redha pada kita. Itu tujuan sebenar kita mengejar tahap hamba. Tak payah tahap wali lagi. Wali-wali yang kejar tu tak sampai. Yang sampai hamba, paling dekat. Okey, baik. Soalan berikutnya, ma hiyal ibadatu? Apa itu ibadat? Apa itu ibadat? So benda ni kalau tak faham, dia mesti ke masalah. Kalau silap faham pun dia masalah. So silap faham. Sebab benda ni, ibadat ni benda yang menaikkan diri kita, tahap kita di sisi Allah Ta'ala. So apa dia ibadat? Jim, al-ibadatu, ibadat itu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ibadat itu adalah nama yang menghimpunkan, nama yang menyeluruh, menghimpunkan untuk setiap apa yang disukai oleh Allah dan diredai olehnya. Dia suka, dia redha untuk kita buat, itulah ibadat. Anything yang minal aqwal, sama ada dia adalah kata-kata. Kan kita ada hadis Nabi, kalimatan, 2 kalimah,
Habibatan ilar rahman, disukai oleh Tuhan yang Maha Penyayang. Sakilatan fil mizan, berat di timbangan. Khafifatan al lisan, ringan di lidah. Kan, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. What? Tapi Allah Taala suka. Kadang kita nak bandingkan benda ni, kadang timbul juga soalan daripada yang liberal kan. Dia kata, Ustaz, pakcik tu kan duduk kat masjid, zikir pagi petang, bukan datang faedah kat negara pun. Tapi orang kafir buat ekonomi, buat ini, buat kapal terbang. Orang pergi haji naik kapal terbang dia. Dia buat equivalent kan macam tu. Masalahnya nak kena faham kat sini. Memang apa yang dibuat oleh manusia ni ikut akal kita akan benefit, tapi kita tahu yang mana ibadat bukan ibadat, atau tahu mana yang Allah suka kita buat dan tak suka kita buat, tu berdasar pada wahyu. Bukan masuk buat kapal terbang, tak elok. Tapi macam mana berzikir tadi tu boleh dapat pahala besar, sedangkan orang tu buat kapal terbang tak dapat apa? Sebab dia pertama sekali tak nak mengabdikan diri pada Tuhan. Dia macam orang yang masuk kilang tau. Masuk kilang, kilang ni ada supervisor, ada tuan kilang. Masuk-masuk tak nak tanya siapa tuan, dia buat kerja, sapu sampah, betulkan mesin, repair ini, repair itu. Supervisor datang, encik kena daftar dulu nak kerja sini. Ini negara merdeka. Yang seorang lagi masuk-masuk tu kan, saya nak kerja. Supervisor pun kata awak buat benda ni, buat benda tu. Tapi kita ukur perbuatan orang yang ikut cakap supervisor ni dengan kata-kata dengan perbuatan orang ni, yang ni banyak lagi ni. Maju kilang. Tapi problem dia, bila hujung bulan, tuan kilang datang nak bayar gaji. Macam mana? Siapa dapat gaji? Mesti yang patuh, walaupun kerja tak signifikan. Tapi sebab apa? Dia patuh dengan arahan supervisor yang dilantik oleh tuan kilang. Yang seorang ni buat kerja macam-macam. Sebab dia kata kami tak kenal dia ni. Saya yang buat. Walau orang buat. Ini kena faham betul-betul. Sebab sudut ubudiyah tadi, dia adalah benda yang Tuhan alam ini suka kita buat. Bukan masalah kita suka kita buat. Walaupun kita nampak baik dan bagus, problem sekarang ni ada tak link kita dengan dia? Ada connection tak? Kalau tak ada connection, kita ni macam orang masuk kilang, buat kerja tapi tak nak daftar sebagai pekerja. Lepas tu cukup bulan nak minta gaji. Mana mungkin jadi macam tu? Sebab tu ini sudut yang kena faham. Jadi ubudiyah ni, nama yang ibadah tu nama yang meliputi semua yang Allah suka dan Allah redha. Dari kata-kata wal a'maliz zahirati, dan amalan-amalan yang zahir. Amalan yang zahir. Maksudnya perbuatan kita. Inilah tadi solat kita, puasa kita, ibadat haji kita yang kita buat dengan fizikal. Apa yang Allah suruh kita buat, galak kita buat. Okay, kemudian wal batinati, yang dalaman. Amal dalaman seperti takut, harap, cinta. Jadi benda ni yang dalam hati kita ni, ini juga apa Allah Taala suka dari kita. Bila Allah Taala kata ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah. Ni dalam ni. So, Nabi kata at-taqwa hahuna. Takwa dekat sini. Nabi tunjukkan dekat dada dia. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. 3 kali Nabi sebut. Takwa tu dekat sini. So bila ada dekat sini, patut zahir dekat anggota. So jadi basically kata-kata, perbuatan ataupun amalan-amalan hati kita yang Allah Ta'ala suka kita dan redha kita buat. Serta ibadat juga. Wal bara'atu mimma yunafi dhalika wa yudaduhu. Serta kita berlepas diri daripada apa-apa yang bertentangan dengan apa yang Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala redha, dan juga berlawanan dengan apa Allah Ta'ala suka dan redha. Ini Allah Ta'ala suka, di opposite kita kena lepas diri. Dia bukan jangan kata saya buat ini juga. Itu salah lah. Kadang-kadang ada orang dia ingat dia boleh counter measure. Maksudnya dia buat jahat, saya bukanlah baik sangat, jahat sangat, saya buat benda baik juga. Yelah saya tak solat, tapi saya sedekah. Ni kadang-kadang realiti dalam masyarakat ni ada masalah sebab ni. Nanti insyaAllah ke depan sikit nampak tajuk ni yang sangat bahaya. Zaman kita sekarang ni, orang tak solat pun masih lagi rasa dia Muslim. Dan kadang-kadang ibu bapa pun tak kisah. Bahkan menantu ni solat ke tidak tak masalah, yang penting gaji cukup.
boleh makan. Tak solat tak apa, nanti boleh. Abah pun macam tu juga tu. Ayat tu kan dah. Abah macam tu juga dulu. Dia kalau kita dah tahu benda salah, benda betul, kita patut betulkan terus. Jangan kita buat apa? Panggil apa? Berikan ruang. Nanti kan bila yang banyak kes yang kita jumpa, last minute minta cerai bila suami kahwin lain. Lepas tu akak pun cakap, suami saya ni tak solat ustaz. Start daripada start bila? Start kahwin ni. Apa sebab dulu tak minta cerai dia? Ustaz takkanlah kerana solat nak cerai berai. Yang akak nak cerai berai pasal poligami apa? Pasal solat lah cerai berai. Untuk pisah. Kerana Allah. Ini tidak kan. Dah duduk lama kan. Tak ada. Bila suami kahwin lain je, hantar file ke mahkamah syariah. Minta cerai. Saya kata kenapa? Keluarlah semua. Hantar dia keluar. Tak solat lah apa semua keluar. Dan hari tu tak kahwin lain tak apa. Saya awak cinta saya saja. Astagfirullah. Okay. Ni kena faham tu. Jadi, baik. Okay, jadi apa Allah Ta'ala suka? Redha kita buat kata-kata, perbuatan dan juga apa yang dalam hati kita, itulah dikatakan ibadat. Nanti kita akan terangkan, mana dapat tahu tu nanti kita terangkan. Baik. Soalan berikutnya. Mata yakunul amalu ibadatan. Bilakah satu amal tu jadi ibadat? Okey. Dalam perkara ni, dia kena faham ada dua tau. Satu part dipanggil ibadat khusus. Satu lagi ibadat umum. Ibadat khusus ni adalah apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat. Dia bagi cara, waktu, kadar dan sebagainya. Masa, kaifiat semua ada. Ini ibadat khusus. Satu lagi ibadat umum. Ibadat yang yang kita buat benda tu kalau kerana Allah jadi ibadat. Contoh macam kerja, kan? Tolong pak mertua kat rumah kan, pak mertua pergi buat deban, kita pun tolong buat deban kan. Padahal sebenarnya kita nak ambil hati. Tapi dalam masa sama, kalau kita buat lillahi ta'ala untuk bagi hubungan kita baik dengan dia, supaya ta'ala pun sayang kita, dia jadi ibadat. Semua gesture yang kita buat, hatta Nabi pernah katakan bukan setakat tu, hubungan suami isteri itu pun adalah ibadat. Pada kemaluan kamu ada sedekah, Nabi kata. Lepas sahabat kata, ya Rasulullah, adakah seorang kami datangi syahwat dia tapi dapat pahala pula? Nabi kata, kau nampak tak, kalau dia letak pada yang haram dapat dosa, macam tu lah bila letak pada yang halal dapat pahala. Dia jadi ibadat. So jadi bila sebutkan ibadat ni, kita kena faham dia dua sudut. Satu yang Allah Ta'ala berikan kadar bentuk macam solat, puasa, zakat, haji, dan apa-apa yang Allah Ta'ala berikan bentuk selawat ke atas Nabi. Dia diberikan cara dan juga waktu atau bentuk atau sekian. So kita tak boleh keluar daripada batasan tersebut. Macam solat kan, kita solat luar waktu, tak sah. Allah tak terima. Dalam waktu Allah tak terima dah. Sebelum zuhur masuk dah solat dah. Kenapa? Rajin. Tak boleh. Kita kena solat pada waktunya. Luar waktu tak jadi. Hadap pada bukan arah kiblat. Sengaja ngadap sini. Kenapa? Seronok untuk bangunan tu. Allahu Akbar. Kiblat arah sini, awak pergi hadap sana. Salah lah. Walaupun awak suka. Walaupun awak rasa macam sedap je ustaz. Kalau ngadap ke arah ni, saya tak tenang. Saya hadap sana, tenang hati. Rasa khusyuk. Tak ada. Walau. Faham, ini ibadat khusus, ibadat umum. Tapi dia dalam ibadat khusus dan umum ni, dia ada kesatuan dalam tajuk bila jadi ibadat. Walaupun kita dah sebut dah, ini umum, ini khusus. Tapi kat sini kata, bilakah menjadi satu amal itu ibadat? Jim, jawapan. Idza ukmila fihi syai'ani. Bila disempurnakan dalam ibadat tu, dua perkara. Wahuma, dan dia adalah pertama, kamalul hubbi, kesempurnaan kecintaan. Mana kenapa awak buat ni? Sebab cinta Allah Ta'ala. Sebab memang nak Allah Ta'ala sayang kita. Kesempurnaan kecintaan. Ma'a kamalul dhulli, berserta yang kesempurnaan ketundukan. As a servant. Mana dua sikap tu yang kita kena ada bila kita abdikan di Allah Ta'ala. Dua tadi. Pertama, mengejar cinta dia. Kedua, kita sedar diri kita ni hamba dia. Mana dia, kita memang kerana kita buat tadi sebab apa? Sebab kita servant. Kita ni hamba, bukan kawan. Kadang-kadang ada orang dia gambarkan cinta Tuhan ni. Cinta, dia ada cinta tapi tak ada kehambaan. Dia pergi macam kes Rabi'ah Tadawiyah. Yang sini kalau apa kawan-kawan kita, tuan-tuan kat sini dengar syair-syair yang dia sebut tentang Allah Ta'ala. Macam syair bercinta dengan lelaki perempuan. Mencinta nafsu. Tak boleh. Sebab balik pada asal kita tetap hamba.
Walau tinggi mana pun tahap manusia tu disaingi oleh Allah Ta'ala, dia tetap hamba. Sebab inilah yang pada Bani Israel hilang. Diorang anggap kan, nahnu abna Allah wa ibba'uh, kami ni orang-orang kecintaan Allah Ta'ala dan anak-anak Allah dan orang kecintaan Allah Ta'ala. Sampai apa jadi? Last kali bila disuruh benda dilanggar, disuruh buat ini, dia buat itu, Allah tak sayang kita. Sebab tu kena dua-dua sekali ada. Kalau orang tu ada dalam ibadat tadi, dia ada cinta, dia tak ada ketakutan, ini masalah. Sebab tu dalam gambaran ni sini, cinta dan harap, kita ada cinta, ada takut. Sebab cinta kita tadi membuat kita nak mendekat. Takut kita sebab kita tahu level kita ni, kedudukan kita, itulah kedudukan kita hamba, bukan Tuhan. Yang zaman sekarang bila kita dengar orang duk belajar kenal Tuhan sampai sekali jadi Tuhan tu, sebab itulah, sebab dia ada cinta kononnya, sampai khayal macam nampak diri masuk di Tuhan dan sebagainya, tapi dia tak kenal diri sebagai hamba. Lepas tu last sekali, solat tak payah, puasa tak payah, dah kenal Tuhan. Ada seorang tu dia kata apa? Dia kata, kita ni Ustaz, bab ilmu ni, ilmu kenal Tuhan ni, dia kata, macam kita kenal ketua polis negara lah Ustaz. Kalau kita langgar lampu merah pun tak apa, sebab kita dah kenal. Faham tak dia bila kes macam ni kan? Bila orang kadang tak takut undang-undang, sebab dia rasa ada orang protect dia. Dia langgar sebab dia rasa protection tu ada. Di sini yang kita sebut tadi, dengan Allah Ta'ala kita kena dua. Kena ada cinta, harap, rasa kita memang akan diberikan perlindungan, dengan tajuk faham Allah Ta'ala Maha Adil. Sebab keadilan Allah Ta'ala, dia tak bagi satu benda pun terlepas. Kalau fikirkan rahmat Allah Ta'ala, kita tak akan fikirkan akan masuk neraka. Itu Nabi pernah sebut dalam hadis yang sahih. Kalaulah mengetahui, Nabi kata, ahli maksiat ni, orang yang masuk ni, ahli maksiat ni akan, ataupun apa, orang yang masuk nak masuk neraka ni, kadar belas kasihan Allah Ta'ala, kadar rahmat Allah Ta'ala, takkan rasa masuk neraka seorang pun. Maksudnya semua orang akan jaga, kejap lagi Allah Ta'ala maafkan kot. Last minute nak masuk pun, mungkin kejap lagi. Dia sentiasa rasa Allah Ta'ala boleh maafkan dia. Walaupun dah memang betul-betul dia buat jahat pun, dia akan rasa macam, kejap lagi aku dapat ni, kejap lagi dapat. Kalau tahu apa yang Allah Ta'ala ada daripada rahmat, nescaya takkan ada siapa-siapa pun rasa masuk neraka. Dan kalaulah manusia tahu apa yang Allah Ta'ala ada daripada apa? Daripada keadilan atau hukuman lah, tak rasa masuk syurga seorang pun. Sebab Allah Ta'ala takkan tinggalkan walau sebesar zarah apa kita buat. Kalau fikir adil, semua rasa tak lepas. Kalau fikir rahmat, semua akan rasa takkan masuk neraka. Allah Ta'ala Ghafurur Rahim kan. Memang Allah Ta'ala sebut, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim, beritahu hamba-hambaku, aku ni Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi wa anna azabi wal azabul alim, tapi beritahu mereka juga azabku azab paling pedih. Dalam ayat surah Al-Hijr 49. Al-Hijr 49. Tak ada dalam nota. Kan? Beritahu hamba-Ku, kan, abdi ibadi, hai Muhammad, khabar daripada hamba-Ku. Anni anal ghafurur rahim, aku ni Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi dalam masa sama, wa anna azabi wal azabul alim, tapi siksaanku, siksaan paling pedih. Both Allah Ta'ala beri. Tu kat sini pun pembincang kita itulah. Dia kata ibadat ni paling sempurna bila ada dua perkara berlaku, iaitu kesempurnaan cinta dan kesempurnaan ketundukan sebagai seorang hamba. Dua-dua tu ada. Qala Allah Ta'ala, Allah firman dalam suratul Baqarah, suratul Baqarah Allah katakan, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan ayat 165, Al-Baqarah 165, Allah Ta'ala sebut pada awal ayat dia, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan. Ada di kalangan manusia ni ambil selain Allah Ta'ala sekutu-sekutu. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka cinta sekutu-sekutu tadi macam cinta Allah Ta'ala. Allah Ta'ala terangkan, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sedangkan orang beriman lebih dahsyat cintanya kepada Allah. Memang realitinya bila manusia itu yang beriman,
pengorbanan dia kepada Allah Ta'ala ni tak boleh dibanding dengan orang yang tak beriman. Orang yang tak percaya Tuhan, percaya berhala, dia ada limitation dia. Tapi pada manusia yang menyembah Allah Ta'ala, yang betul cinta pada Allah Ta'ala, cinta dia sangat dahsyat, tak ada limitation. Sebab tu itu yang menyebabkan Islam ni menang sepanjang sejarah. Dan pengorbanan para sahabat, tengoklah macam Muhajirin dan Ansar, macam mana mereka punya pengorbanan. Benda tu adalah kerana cintakan kepada Allah. Okay. Wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah dalam surah Al-Anbiya ni. Okay, Al-Ma'arij. Di Al-Ma'arij satu sama. Itu 27. Tak, ini Mukminun. Mukminun ayat 57. 57 surah Mukminun Allah Ta'ala nyatakan, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sungguhnya orang-orang beriman tu, ni daripada awal tau. Dalam surah Mukminun, kalau kita follow pada start awal, ini semuanya sifat-sifat orang beriman. Antara sifat dia pada ayat ke-57 tu Allah Ta'ala sebut, innal ladzina hum, orang beriman yang berjaya ni adalah orang-orang yang mereka terhadap ketakutan Tuhan mereka ni, mereka merasa lemah. Itu sebab tadi sebut paling cinta Tuhan, kat sini sebut paling takut Tuhan. Paling takut Tuhan, lemah dengan rasa takut kepada Allah Ta'ala tu, dia orang jadi lemah. Rasa diri tak berupaya. Tapi pada ayat yang surat Baqarah tadi kata paling cinta pada Allah Ta'ala pun diorang. Kat sini ayat surah Al-Mu'minun 57, paling takut Tuhan pun adalah diorang. So dua-dua tu ada. Dia tak boleh ada cinta tanpa takut. Saya sebut tadi kan tentang Yahudi tadi, sebab itulah kan bila Musa suruh buat ini buat itu, dia lawan sebab apa? Sebab kita ni Tuhan sayang. Macam mana kata Tuhan sayang? Tuhan beri mereka Nabi silih berganti. Dan Sahih Bukhari, Nabi kata, Nabi SAW kata, kanat Banu Israel, daunnya Bani Israel ni, Nabi kata, tasusuhumul anbiya, diurus tadbir mereka ni oleh para Nabi. Bani Israel, anak-anak Yaqub alaihi salam, diurus selia mereka oleh para Nabi. Kullama halaka nabiyyun ba'athallahu nabiyya. Bila mati seorang Nabi, Allah Ta'ala bangkitkan seorang Nabi. Kamu ni start daripada Yaqub AS turun, Yusuf turun, sampailah Isa AS, mereka dapat Nabi satu demi satu. Dan dalam mereka punya masyarakat sebenarnya, benda-benda ajaib ni biasa. Nak makanan turun dari langit, tengah berjalan dekat padang pasir, awan payungkan. Kita lebih bertakwa banding mereka. Takut Tuhan banding mereka kan. Tapi tak pernah kita keluar rumah awan payung. Kalau awan payung kita tengah-tengah ride kan, redup je kan. Hujan tidak, panas tidak, redup, seronok kan. Dia orang dapat nak air, dahaga, ketuk batu keluar mata air, minum. Tapi bila silih berganti datang tu, sebab dia rasa macam Tuhan sayang kita, sayang sangat. Sebab tu orang isytiharkan, nahnu abna Allah wa ihibba'u, kita ni anak-anak Tuhan, orang yang Tuhan sayang macam anak, orang kesayangannya. Itu diorang punya belief. Sebab diorang ada cinta, tak ada takut. Ada cinta, tak ada takut. Ini masalah. Kalau ada takut je, tak ada cinta pun masalah juga. Jadi macam golongan Khawarij kan, dia ada takut je. Semua ayat-ayat yang kata tentang hukum, semuanya dia jatuhkan kafir, keluar agama. Cinta tak ada pula, tak ada rahmat Allah, tak ada keampunan. Dosa tu habis, takkan ada diampunkan, kekal abadi dalam neraka. Ini lain pula. Dia jadi ekstrim towards tu. Kita dua-dua, kita ada cinta, kita ada takut. Cinta ada, takut ada. Wa qad jama'a Allahu baina dzalika. Allah telah himpunkan di antara dua perkara tersebut. Fi qaulihi, dan firman Allah Ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala dalam surah
Raghaban wa rahaba. Dia buku ni tak letak tulisan ayat. Masalah dia. Okey, ayat 90 surah Al-Anbiya. Dia kalau kita buka kan ayat tu, Allah Ta'ala sebutkan daripada ayat surah daripada ayat 48 sampai 90 tu Allah Ta'ala sebut Nabi-Nabi sebenarnya. Start kisah Musa, Nabi Ayub, Nabi ni. Ujung tu ayat 90 tu Allah kata innahum, sungguhnya mereka ini, semua Nabi-Nabi yang disebutkan tadi, kanu yusari'una fil khairat, mereka dahulu bersegera kepada kebaikan, kebajikan, tak ada tangguh-tangguh. Nak kebaikan dia buat cepat-cepat. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka menyeru kami, berdoa kepada kami. Allah Taala kata raghaban, dalam keadaan ingin, mahu, harap. Tapi wa rahaba, namun diorang juga dalam keadaan bimbang, takut. Dua-dua ini para anbiya. Ini adalah sifat para anbiya. Orang kata mereka dahulu adalah orang-orang yang bersegera pada kebaikan, dan mereka menyeru kami dalam keadaan cinta, harap, dan juga takut dan bimbang. Wa kanu lana khashi'in, mereka kepada kami sangat-sangat khusyuk, sangat-sangat tunduk. Itu sikap yang ada. Sebab balik pada asal dia adalah ubudiyah, pengabdian diri. Yang kita kata ini yang sebenarnya kita kejar. Balik benda lain, kita buat benda pun, kita dunia ni tak mana pun kita dapat buat apa. Semalam aku keluar gambar Mike Tyson dah atas kursi roda dah. Dia tengok gambar kan, orang yang pernah ditakuti kan, tumbuk dia, orang kata berapa kilo berat. Sampai tu masa tak ada tarik keupayaan berjalan, keupayaan bergerak. Macam Muhammad Ali kan, kena Parkinson, otak dia rosak sebagainya. So kadang-kadang ada orang tak kena tinju pun ada Parkinson juga, tapi dia kena apa sahaja dia kata. Jadi nak faham kan, tak lama pun. Sebab tu mendapatkan diri kita ada link dengan Allah Ta'ala, dengan pengabdian diri tadi sangat penting. Bagi itulah matlamat asal kita jadikan. So manusia yang tahu matlamat dia akan ada fokus apa dia patut buat dalam dia bekerja sebagai berhadapan manusia. Dia kadang-kadang terlupa lah, kena sibuk dengan urusan. Tapi bila dia sedar dia ni hamba Allah Ta'ala, dia akan relax balik, tenang. Sebab Allah Ta'ala tengah uji dia, Allah Ta'ala tengok dia buat apa, untuk redha Allah Ta'ala ataupun bukan. So dia akan betulkan balik. Dia akan sentiasa ada macam panggil apa, pusat kawalan untuk dia patah balik. Dia pergi mana-mana ada tempat patah balik. Dia macam layang-layang yang ada tali lah, atau roket yang memang ada hubungan dengan pusat pangkalan. Terbanglah ke mana tapi dia boleh detect balik. Dia bayangkan tak ada hubungan, tak ada hubungan dengan Tuhan. Hanyut pergi, tak tahu apa jadi buat, tak tahu ke mana, untuk apa tak tahu, tak ada matlamat hidup. Itu yang berakhir dengan banyak di kalangan orang etis ni, yang tak percaya Tuhan ni, yang tak ada matlamat hidup ni, dia banyak bunuh diri. Persentage paling tinggi bandingan dalam bab agama, Islam paling rendah. Betul ada geng-geng liberal ni kata apa? Memanglah rendah, diugut kalau bunuh diri masuk neraka. Tak, cerita dia pasal iman. Kalau tak ada iman tentang hukuman tadi, kita buat je kerja tu, kita kisah apa? Macam dia orang yang tak beriman tadi, dia buat saja apa dia nak. Yang kita mukmin ni, kita ada link, ada pusat kawalan, kita ada tempat patah balik. Sebab tu orang kata kat Malaysia ni, atau banyak negara Islam lah, pakar sakit jiwa tak cik makan. Psikiatris tak laku. Memang yang moden-moden sekarang ni ada ibu apa start bawa anak nangis pun bawa pergi psikiatris, anak sekian ada. Kita kecil-kecil abah kita mana bawa pergi jumpa pakar sakit jiwa, nangis. Dia rotan je sampai diam. Ni pasal level-level depan saya ni umur yang lebih kurang lah, saya faham lah. Kalau level bawah-bawah ni tak sama, dah lain dah. Treatment keluarga lain kan. Dia pening kepala sikit, hantar psikiatris. Dia dekat negara barat dia. Kita umat Islam ni, bukan kita denial. Ada kumpulan kata kita denial, kita ada sakit jiwa tapi kita tak nak mengaku kita sakit jiwa. Dia cakap yang tu. Tapi sebenarnya patah balik pada asal. Sebab persentage bunuh diri kita kecil tu sebab kita ada link. Kita tahu matlamat hidup kita, kita tahu kita akan bangkit semula, Tuhan akan soal kita. Dia start kita reform balik. Itu menjadikan kita paling rendah kes-kes macam ni.
Dia bunuh diri. Dunia dia letakkan tak ada lebih rendah bagi umat Islam. Bab religion. Lepas tu nation. Kalau negara adalah macam Jepun. Jepun jatuh dah sebenarnya. Satu masa dulu Jepun nombor 1. Tahun 90-an Jepun nombor 1. Even diorang ada hutan bunuh diri. Hutan untuk bunuh diri. Kalau dekat Korea, jambatan bunuh diri. Siapa bunuh diri pergi jambatan tu. Sebab apa? Pening kepala dia terjun dekat, orang kata terjun dekat apa, dekat rel kereta api, melambatkan orang. Kereta api kena berhenti, tunggu ambil mayat dulu sebagainya. Dah berapa jam lari ni. Dekat sana saya ingat apa, isi saya cerita orang bunuh diri dekat rel kereta api ni, keluarga dia kena saman. Keluarga tu dah mati, kena saman pula. Nyusahkan orang. Jadi dia orang buat hutan bunuh diri, yang ni buat jambatan bunuh diri. Cerita dia memang dahsyat lah. Sampai diraikan. Yang sekarang ni dekat Switzerland, dah undang-undang ada peraturan kita boleh bunuh diri. Kau rasa tak boleh buat apa dah pergi sana, nanti ada undang-undang dia boleh bunuh diri. Dia akan bagi racun dia mati. Astagfirullahalazim kan. Itu masalah yang kita kata pada masyarakat Islam orang pelik. Kenapa persentis rendah? Nak kata ada polis jaga orang untuk jangan bunuh diri, mana ada? Tapi ini pasal iman. Iman yang kita ada tadi menyekat kita dengan persentis yang tertentu pada setiap orang ada kadar adalah untuk jangan kita melampaui batasan yang ditetapkan oleh agama. Tak kita cabut nyawa kita dengan tangan kita sendiri. Mati dengan cara apa tak tentukan, tapi bukan dengan tangan kita sendiri. Itu sudut yang kita kena faham. Sebalik padahal kita ada apa? Pusat kawalan. Always ada pusat kawalan. Sampai sekarang pun sebenarnya orang Islam lah sibuk halal haram. Lain bangsa tak kisah adalah. Mana sembang kawan-kawan tu buat makan-makan. Dia kata, apa ustaz, saya nak kerja kilang tu. Dia kata, tenten nak beli makanan. Kawan-kawan ni anak India ni lembu, kari lembu. Makan selamba je. Dia minta lah kawan dia ambil kan. Dia kata, kawan ni tak ikut pun. Cakap je. Tak kisah benar. Yang kita sibuk halal haram ni. Halal tak halal. Itik panggang halal. Mana orang lain tak kisah dah. Makan je. Itu beza dia. Okay, baik. So dua ada cinta, ada takut. Okey, baru betul. Jika tidak, dia jadi macam burung ada sayap sebelah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dia sama kan? Takut dan harap ni macam dua sayap yang dimiliki oleh seekor burung. Yang dengan dua sayap tadi disampai ke destinasi. Seorang hamba yang beriman macam tu juga. Dia takut dan harap tu ada dua sayap dia untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada satu saja. Tak balik pada asal cinta kita ada, seronok sangatlah berzikir, rasa happy. Tapi jangan lupa awak tu hamba. Ni seronok dengan kadang-kadang ada orang tu seronok kan dengan bab zikir ni. Memang tak pelik sebab Nabi sebab Allah Taala sebut dalam Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, kecuali ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Taala tu akan tenang hati. Kadang-kadang ada orang tertipu dengan rasa tenang seronok yang dia ada tadi sampai dia lupa dia hamba. Dia zikir-zikir sampai lupa dia hamba. Dia rasakan dia kan last sekali dah duduk dalam suluk kan. Tak solat Jumaat. Tang mana halal wallahu alam. Tinggal solat Jumaat tak pergi, solat jemaah lagi dah. Habis. Ya, ini masalah yang kena jaga-jaga. Baik. Soalan berikutnya. Ma alamatu mahabbatil abdi rabbahu azza wa jalla. Apakah tanda cintanya seorang hamba Tuhan kepada Tuhannya yang Maha Perkasa lagi Maha Agung? Apa tanda cinta kita? Okay. Ni pasal benda ni nak buat-buat tak boleh. Cara nak bina ada. Okay, cara nak bina saya bagi faham kat sini. Dia kalau kita ni ditaja oleh seseorang. Kita pergi sekolah tu kan, tak tahu siapa bayar. Bukan bapak kita, bukan mak kita, tapi ada orang taja. Kalau kita tak ada mak, tak ada bapak, ada orang taja bayaran kita. Belanja sekolah, baju sekolah, tahu-tahu datang je. Kemudian kita masuk sekolah menengah, dia taja lagi. Kita belajar masuk universiti, dia taja lagi. Kita sikit-sikit, dia taja lagi. Satu hari kan, kita dimaklumkan kita akan jumpa dengan orang yang taja kita. Apa perasaan kita? Orang yang taja kita. Ya kadang mak bapak nampak depan mata kita tak gratitude. Nampak setiap hari. Ni yang tak nampak ni. Kita dah hati kita berbunga-bunga tau. Tarikh itu nak akan jumpa. Macam tu sebenarnya bila kita lihat kadang-kadang manusia nak pasal diri dengan Allah Ta'ala, fahamkan dekat diri dia banyak benda yang Allah Ta'ala berikan. Maka benda ni yang paling menolong sebenarnya kalau kita tahu fungsi badan kita. Macam mana jantung kita berdegup, macam mana darah kita mengalir, macam mana peluh kita keluar, macam mana bulu tumbuh. Benda-benda ni pasal kita boleh buat sendiri. Ini
menjadi badan kita ni. Fungsi badan kita ni automatik. Nak bernafas kan, bukan kerja kita. Kita bernafas daripada sini. Dua lubang je. Hidung atau mulut. Turun paru-paru. Tapi yang perlukan oksigen kita sampai ujung ni. Ujung jari kita ni. Cuba fikir balik. Macam mana nak sampaikan? Kalau kita dibagi tugas, bernafas tu, oksigen tu sampaikan sendiri. Tak berjalan kita, tak keluar. Bang, kenapa? Oksigen baru sampai kepala. Tak sampai perut. Serius. Ini miracle yang Allah beri pada kita. Darah kita bekerja untuk bawa makanan. Makanan kan, makanan kita makan sampai kat perut. Tapi tak bergerak. Kalau tak darah tak mengalir, tak guna makan. Sebab darah kita yang bawa makanan kita ke kepala, ke kaki sebagainya. Lepas tu buang toksik pun darah kita juga pindahkan. Kita buat kerja ni. Luka tangan kita bukan kita cantumkan sendiri. Kalau doktor jahit sekalipun, kalau sel tak nak cantum, tak cantum. Allah yang jadikan dia cantum. So benda-benda ni kalau kita perhatikan, mata kita fungsi macam mana tengok, dia akan membina dari kita rasa penghargaan. Yang berakhir dengan kita akan cinta dan sayang kepada yang memberikan kita semua benda tadi. Tapi balik pada asal, benda ni kena ambil masa. Kadang-kadang orang kita ni, Melayu ni tak minat tengok dokumentari. Kita ajak tengok dokumentari, tengok cerita Korea. Yang ni tengok ni tengok cerita sekian. Benda lain tak apa kan. Tengok bola lama. Dokumentari 3 jam pun dah ni, sejam pun dah gelisat. Bola tu 90 minit kan. Satu game 45. Tak ada buat apa kan. Tengoklah. Kejap lagi sambung lagi. Kena time Piala Dunia ni kan. Siap. Tapi sebenarnya benda tu kurang beri faedah. Yang faedah ni, kita kenal macam mana badan kita fungsi. Kenal macam mana matahari berikan kepada kita cahaya. Apa? Kenal macam mana hujan, air sebagainya. Benda-benda ni Allah tak nak jadikan pada zaman kita ni sangat mudah untuk kita tengok. Dan benda ni penting untuk kita kenal. Sebab Allah Ta'ala dalam Quran Karim, tiap kali dia nak isytiharkan tentang pentadbiran dia, dia layak disembah, dia akan isytiharkan apa dia bagi kat kita. Rububiyah tu dia akan tegakkan. Dia cerita, dia bagi kita apa, bagi kita apa, bagi kita apa, bagi kita apa. Untuk tajuk, kalau aku yang bagi, maka aku yang layak disembah. Ini benda pembinaan sebenar. Cinta pada Allah Ta'ala ni, yang kita tak boleh nak reka-reka. Kadang orang kata tak cinta, macam mana buat? Kan? Itu yang kita kena belajar. Bina dengan cara kenal nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ulang dalam surah Ar-Rahman kan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan manakah nikmat Tuhanmu kamu berdua, wahai jin manusia, dustakan. Allah Ta'ala bagi ini. Tengok balik benda tu, kita akan mula start terbit rasa cinta. Tapi apa tanda cinta? Kat sini dia ajar apa tanda cinta. Dia kata jawapan, alamatu dzalika. Tanda cinta tu adalah an yuhibba ma yuhibbuhu Allah Ta'ala. Bahawa hamba tu mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa Allah suka, dia akan suka. Bila tengok orang ibadat, tengok orang buat kebajikan, dalam hati dia gembira. Itu alhamdulillah, itu tanda kita. Bila orang buat maksiat, dia kata wa yubghidu ma yuskhituhu. Dan dia benci apa Allah Ta'ala murka. Macam Allah murka, dia tengok macam, kalau dia happy, tak masalah. Kalau dia happy, masalah. Sebab ini Allah Ta'ala jadikan tanda tau, para sahabat Nabi SAW. Kalau kita tengok antara bangsa-bangsa dunia yang pelik, dia makhluk pelik, adalah para sahabat Nabi SAW. Sebab diorang ni, dia pergi negara orang pakai pedang. Mesir dia masuk dengan pedang, Syam dia masuk dengan pedang, Iraq dengan pedang, Bukhara, Armenia, Azerbaijan pedang. Yaman tak? Yaman dengan dakwah. Banyak negara masuk dengan pedang tadi. Tapi orang tempat tu sayang diorang. Ni saya kata pelik ni. Orang tempatan dia macam Imam Bukhari tu, atuk nenek tadi dijajah oleh sahabat. Tapi diorang ni, keturunan yang lahir ni, menjadi sayang sahabat dan bekerja untuk Islam. Sebab apa? Kita kena jajah banyak dah. Portugis lah, Belanda lah, Inggeris lah, bukan Jepun. Kita pernah sayang ke? Ada orang sayang penjajah? Ni musim merdeka ni kan. Siapa sayang penjajah? Tak ada siapa sayang penjajah. Tapi sahabat Nabi ni apa hal? Saya tengok je. Dia pergi Mesir bawa pedang, masuk dengan tentera.
Pergi sampai Syam tu, Lebanon, Syria, Palestin tu, pedang. Kalau nak faham kan, mana keturunan orang yang ada kat situ tu, orang-orang atuk nenek dia sahabat Nabi masuk pakai pedang. Tapi sekarang ni kita tengok, dari situlah tempat terbitnya para ulama yang mengajarkan Islam, mempertahankan agama, menegakkan akan urusan agama diorang. Ini dia kata pelik. Okay. Tapi kenapa para sahabat macam tu? Para sahabat Nabi SAW, Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-Hujurat, ayat yang ke 7 kot. Sekejap. 7, betul. Nak tahu nombor ayat dalam nombor ayat 7 surah Al-Hujurat, Allah nyatakan, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah di tengah-tengah kamu tak ada Rasulullah. Lau yuti'ukum fi kathirin minal amri, kalau Rasul ni taati kamu pada banyak perkara, la'anittum, kamu akan jadi sukar. Okay. Apa signifikan tajuk kita? Sebab para sahabat Nabi SAW, kalau kita perhatikan, yang keliling Nabi ni pak mertua dia, Abu Bakar Umar, Osman Ali menantu dia, ini anak saudara dia, ini anak saudara bini dia, ni sepupu dia, kan keliling tu. Kalau kita lah jadi wakil rakyat, cuba terbalik kan. Lepas tu ini pakcik kita, ni pak ngah kita, pak long kita. Seorang datang minta projek, seorang datang minta projek. Kalau tak semua dapat, terlepas kot 1-2. Segan punya pasal, terlepas 1-2 projek. Makan cerita orang, ni pak ngah je. Okay. Rasulullah SAW, kondisi baginda ketika tu sangat getir. Jadi Allah Ta'ala pun ingatkan para sahabat, ketahuilah tengah-tengah kamu tak ada Rasulullah. Kalau Rasul ni ikut semua apa ni kamu nak, kamu akan sukar. Sebab Nabi datang bawa Islam yang untuk semua bangsa, semua untuk semua orang, tak bukan orang spesifik. Tapi kalau Nabi kena ikut ini, kena ikut orang tu, so Islam tu dah jadi tidak rupa umum, akan jadi spesifik pada kehendak orang ni, kehendak orang tu. So bukan Islam yang asal adalah. Allah Ta'ala kata, kalau Rasul ikut kamu pada banyak perkara, kamu akan jadi sukar nanti. So apa solution dia? Siapa payah tau solution dia, sebab kalau dia kata, dia dua. Kalau Nabi tak bengkokkan agama, jadi pengikut akan lari. So nak buat macam mana? Semua akan mula start dalam diri, ada benci, tak puas hati, tak dapat barang sebagainya. So dia akan pecah. Dan sedangkan para sahabat Nabi SAW ni, mereka saya sebut kan, bangsa pelik. Yang dia pergi jajah orang pun sayang. Apa benda diorang ada kita ada? Allah Ta'ala apa? Walakin Allah tak jadikan Nabi bengkokkan agama, Allah Ta'ala jadikan hati kamu ikut agama. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman, tapi Allah lah yang sebenarnya cintakan kepada hati kamu iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah hiaskan iman dalam hati kamu, jadikan kamu ni lihat benda baik, benda ketakwaan, kamu gembira. Cintakan iman dalam hati kamu. Wa karraha, Allah Ta'ala bencikan ilaikum, kepada kalian, al-kufra, kekufuran. Nampak kekufuran? Tak suka. Wal fusuqa, kefasikan, kejahatan. Wal isyan, dan juga kemaksiatan. Semua kamu. Dan Allah kata, siapa dalam tu hati dia macam tu, ulaika humur rasyidun, mereka lah orang mendapat petunjuk. Itu basic yang sebenarnya Allah Ta'ala campak dalam hati manusia tadi. So kita kata tadi kan, cara nak bina satu benda, cinta kita Allah Ta'ala dengan cara itulah, perhatikan nikmat-nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Sebab itu cara Quran suruh kita tengok untuk relate diri kita dengan Allah Ta'ala. So once ada, kita nak tahu ada ke tidak cinta tadi, ukur dengan, kalau nampak maksiat, kita punya macam mana hati kita. Kalau nampak benda-benda kebajikan, macam mana hati kita. Ada orang kadang tengok benda kebajikan menyampah, benda baik, baik sangat lah tu. Salah tau. Kalau awak tak ada buat baik kan, itu yang apa, Ali bin Abi Talib kata kan, dia kata kun aliman, jadilah engkau seorang alim, au muta'alliman, atau orang yang belajar. Kalau kamu tak jadi alim, jadilah orang yang nak jadi alim, nak belajar. Kalau tak boleh juga, au muhibban,
mustami'an atau tak boleh jadi pun, jadi orang dengar pun cukup lah. Kalau kamu tak boleh jadi alim, jadilah orang yang belajar. Tak boleh jadi orang belajar, jadilah orang yang mendengar. Kadang-kadang kita nak dengar, auzubillah, lari. Ingat syaitan lari, kita lari. Ya, kadang-kadang ada jugalah apa radio pelik-pelik ni kan, kita patut lari. Macam Hakim kan, cerita ceramah bukan lah, kita lari lah. Dia kata auzubillah, kita lari. Okay. Tapi kalau yang lain-lain ni kan, ajaran yang benar, tunggulah. 5 minit kita tunggu untuk lagu, 5 minit tengah nak dengar tazkirah pun tak boleh. Yang sejam tu tak boleh, tak apalah, kita tak tahan kan. Banyak kerja nak buat. Tapi janganlah letak benda lain, kita tunggu lama. Yang ceramah lari. Jadi kalau tak boleh jadi pelajar, jadi yang mendengar pun bacalah. Au muhibban, kalau tak jadi ni pun jadilah orang yang suka. Wala takun khamisan, jangan jadi nombor 5. Dia kata jangan kau jadi nombor 5. Bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Bukan yang alim, bukan yang belajar, bukan yang dengar, bukan yang cinta. Fatah lak, engkau akan binasa. Surely engkau akan binasa. So kita ada dalam golongan tadi. Memang golongan ni adalah golongan. Pasal Nabi kata, Nabi sebut ad-dunya mal'unun wa mal'unun man fiha. Dunia dilaknat siapa yang ada di atasnya. Illa, kecuali zikrullah wa ma wala, mengingat Allah Taala dan apa yang menjadi seumpamanya, solat, puasa, memang ibadat, tak kena laknat. Wal alimu wal muta'allimu, juga orang yang mengajar dan orang yang belajar. Ni yang tak kena laknat. Lain semua dilaknat apa yang dalam bumi ni. Jadi itu yang Ali kata kan. Jadi jangan jadi orang nombor 5. So kita kadang tengok orang belajar, kita kena seronok lah. Hadir kelas agama tu ramai, happy lah. Ini ustaz tak suka sebab kelas ni tak ramai, kelas orang yang ramai. Masalah ada nak awak kena koreksi sikit iman. Memang betul kita nakkan sambutan, tapi masalah benda tu kerja Allah Ta'ala. Tak? Sambutan tu kerja Allah Ta'ala. Dia bukan kerja kita. Pasal benda ni kerja kita buat, sampaikan. Penerimaan Allah Ta'ala punya kerja. So, benda ni satu masa nanti bila kita dah mati baru keluar. Seriously. Kalau anda nak tahu, Syekh Imam Syatibi rahimahullah, kitab Muwafaqat dia, Muwafaqat Imam Syatibi, yang mana rujukan nak tahu definisi bid'ah, nak tahu berkenaan dengan sunnah, buku tu. Tapi Imam Syatibi sebenarnya dikenali sebagai ulama qiraat. Sebab golongan yang belajar hafal Quran, belajar matan Syatibi berkaitan qiraat Al-Quran. Tak kenal dia sebagai seorang ulama usul. Kitab Imam Muwafaqat Syatibi tu, dia karang sepanjang hidup dia. Dia buta. Sepanjang hidup dia karang. Lepas dia mati baru keluar. Lepas mati baru orang terima. Ibn Taymiyah rahimahullah dalam penjara kan mati. Kitab dia tu, anak murid salin dekat atas. Dia duduk dalam telaga, anak murid salin kat luar. Tanya soalan, dia jawab. Saya soalan, jawab. Tu jadi Majmu' Risalah Rasail Ibn Taymiyah tu. Zaman mula-mula tu orang tak terima, tapi penerimaan lepas tu. Kalau tidak, kalau diterima zaman tu, tak adalah orang penjarakan dia. Masuk mati dalam penjara. Sebab tu kita punya kerja dan nambat ni kena faham bahawa sampaikan, terima tu kerja Allah Ta'ala. Sebab tu cemburu dengan orang ada ikutan tu jangan. Sebab tak senonoh. Kan? Ramai orang, apa dia buat entah. Dia buat lawak ni tu, orang suka. Okay, serius. Jangan buat yang tu. So balik pada asal, kerja kita bukan untuk ni. Pasal kita tahu kan, kita bila orang datang belajar agama, datang mendengar ajaran Islam yang benar, kita happy. Walaupun bukan kita yang buat, orang tu yang buat, ni yang buat. Jangan ada persaingan macam tu. Jangan rasa apa cemburu, tak betul pasal. So balik pada asal, sebab kerja kita adalah penyampaian saja. Penerimaan Allah Ta'ala letak. Entah nak mati 20 tahun nanti kan barulah kita diterima. Itu kerja Allah Ta'ala. Jangan kita sibukkan. Jadi bila kita dapat lihat kebaikan, jadi kita kena happy lah. Orang ni kuat bersedekah, kita kutuk, menunjuklah tu. Tak boleh lah. Kita suka orang buat kebajikan. Orang solat pun kita komplain juga. Bila maksiat pula, kita ada rasa macam ni. Suka ke? Happy ke? Macam, biarlah. Orang muda, kita pun macam tu juga dulu. Habis. Jaga sikit. Ni ayat orang macam dulu tu memang lain. Saya ingat tu, waktu zaman bapak saya tu, dia jadi polis. Polis zaman tu kena seluar pendek. Tapi bapak saya Pak Imam. Pergi kerja pakai seluar pendek, seluar seteng. Seluar apa, bawa jalan gitu kan. Tapi dia Pak Imam. Pergi kerja pakai seluar pendek lah.
Ada gambar dia jadi polis pakai sependek. Balik rumah nanti kan jadi imam kat masjid. Zaman masa tu. Zaman kita ni tak nampak lah pelik macam tu kan. Orang semua sibuk kan. Pelari-pelari pecut pun pakai baju full. Yang lelaki pun pakai seluar halang tutup aurat. Beza zaman. Tapi ala kulli hal, suka tak suka dengan maksiat tadi tu pun itu tanda. Sebab kita akan cinta Allah Ta'ala cinta, benci apa Allah Ta'ala benci. Itu tanda awal. Tanda awal kita ada iman dan kita ada cinta kepada Allah Ta'ala. Adalah sebab kita ni kan kadang-kadang kita suka orang ni. Orang tu benci satu benda, kita pun benci. Kita benci sebab apa? Dia benci. Kadang kita suka orang ni, orang suka satu benda, kita pun suka juga. Macam geng-geng ikut idol. Idol ni apa K-pop tu. Ya, K-pop ya. Dia, kan orang tu suka makan mi, awak pun makan mi. Kita macam kan, padahal memang tak tahan pun makan nasi tak dapat sehari dia dah lembek. Sibuk nak makan ramen lah apa benda. Kita macam dia ikut siapa dia suka. Orang tu menyampah, dia pun menyampah. Ini asal, tanda asal. Cinta kerana Allah, benci kerana Allah. Ini tanda kita ada cinta Allah Ta'ala sebenarnya. Lalu orang tersebut akan mencontohi fayatamatsalu awamirahu. Lalu dia akan mematuhi perintah-perintah Allah Ta'ala. Wa yajtanibu manahiyahu, dan dia jauhi akan larangan-larangan Allah Ta'ala. Wa yuwali awliya'ahu, dan dia akan memperwalikan, memberikan taat setia pada orang yang Allah Ta'ala walikan. Orang tu taat perintah Ta'ala. Macam baru ni ada Syekh Hasan Hito. Kita biasa belajar buku dia, saya tak pernah nampak gambar dia. Baru ni nampak gambar dia. Dia orang salam. Dia kata tak boleh tunduk kecuali kepada Allah Ta'ala. Dia Hasan Hito, nama pelik, orang Arab. Hasan Hito, kami belajar dulu kitab Mu'jah Al-Quraniyah dia karang. Ada beberapa kitab-kitab dia karang, bagus. So dia tak suka orang cium tangan dia. Orang tunduk, dia kata tunduk hanya kerana Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Kalau nak peluk sekian-sekian tak apa. Dia kata untuk salam tunduk jangan tak bagi. Kita tengok orang ni macam ni kan, berbunga hati kita. Seronoknya kita dengan orang yang mengagungkan atau memuliakan larangan Nabi SAW. So Nabi larang. Nabi larang kan untuk orang tu tunduk manusia kepada manusia yang lain. Orang Arab macam kami kat Yaman, cium tangan ni dia buat, tapi kita cium tangan dia, cium tangan kita. So ada kadang kita budak-budak cium tangan, saya cium tangan dia balik. Ustaz cium tangan saya dah. Kami kat Yaman biasa. Cium tangan ni, tapi dua-dua pihak lah. Aku cium tangan, aku cium tangan aku. Dia 3 kali. Boleh lah. Kalau untuk kita bagi orang tunduk pada kita, tak boleh. Syekh Said Ramadan Al-Buti, Dr. Said Ramadan Al-Buti rahimahullah, ada satu syarahan dia yang tersebar, tanya berkenaan masalah tarekat, tentang wali sebagainya. Dia kata aku tak boleh, dia kata nak bagi orang cium tangan aku. Sebab dia kata Tuhan kita ni sangat menutup keaiban. Aku tahu aku buat apa dengan tangan aku, dia kata. Aku tak rasa patut atau tutup. Kalau dia tahulah aku buat apa, dia takkan cium tangan aku, dia kata. Dia cakap macam tu. Yang lain-lain ni ambil kau kan. Suka sangat orang cium tangan. Apa salah tahu? Jadi benda ni memang bila kita nampak orang macam ni kan, orang yang memperagungkan, mematuhi perintah Allah Ta'ala, memuliakan perintah Allah Ta'ala, dalam hati kita macam ada apa yang MMA fighter kan, bila perempuan datang dia tutup muka. Tak tengok perempuan tu datang kan, lari. Itu semua tu macam geng-geng budak-budak kita jugalah, yang bila tempat kat podium racing. Lepas tu bila nak arak kan, dia lari. Dia tak nak arak. Kan benda tu tadi kemuliaan. Kita tengok orang tu jaga perintah Tuhan, hati kita berbunga-bunga. Allah Akbar kan. Dia kita macam tu, kita nampak orang tu. Dan dia musuhi siapa dia yang wa yu'adi a'da'ahu. Dan dia musuhi musuh-musuh Allah Ta'ala. Siapa yang benci Allah Ta'ala, ajak kepada kekufuran, ajak kepada kemaksiatan, kita suka orang tu. Bila ada sikap tadi, memang itu tanda kita cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walidha, kerana itu, kana awthaqu ural imani, ikatan iman yang terkuat, yang paling kukuh adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta kerana Allah, membenci kerana Allah. Nah, hadis Nabi sebut kan, man ahabba lillah, man siapa cinta kerana Allah, wa sakhita lillah, dan benci kerana Allah, wa a'ta lillah, beri kerana Allah, wa mana'a lillah, dan tak beri kerana Allah,
faqad istakmalal iman, maka telah sempurna iman. That is the highest peak of iman sebenarnya. Ni bukan buat-buat, memang kita naturally macam para sahabat tadi lah. Allah Ta'ala ubahkan hati. Sebab tu mereka lepas wafatnya Nabi SAW, mereka tak pernah pun melanggar perintah Rasulullah SAW, sibuk nak tukar agama. Tidak. Masalah kalau mungkin ada orang yang salah faham, dia kata nanti soalan ni akan timbul nanti berkenaan dengan Ali bin Abi Talib dengan para sahabat yang lain, apa yang jadi. Dia punca dia pembunuhan Uthman. Uthman dibunuh oleh golongan Khawarij yang diorang kata Uthman ni nepotism, Quranism. Uthman tak letak jawatan, membunuh. Bila pembunuhan Uthman berlaku, hari itu punca permulaan. Bila Uthman mati, dan Uthman pula dia tak bagi seorang pun orang Madinah ketika tu keluar rumah pertahankan dia. Ali hantar anak dia jaga rumah Uthman, kena halau. Dan orang pula pada zaman tu diajar oleh Nabi untuk apa? Dengar dan taat kepada pemerintah. So pemerintah suruh balik. Pada peristiwa pembunuhan Uthman tu, Uthman seorang je mati. Ni pelik kan? Orang kata tak ada siapa pertahankan ke? Bukan tak ada siapa pertahankan, tapi Uthman bin Affan halau semua sekali. Tak nak orang tumpah darah sebab dia. Kumpulan pemberontak masuk, bunuh Uthman. Pemberontak ni pula lepas dia bunuh Uthman, dia ugut Ali. Dia suruh Ali ambil jawatan. Ali ambil. Itu permulaan masalah. Yang Ali nampak masalah. Sebab kalau dia tak ambil, tanpa pemerintah, umat Islam pun jadi macam mana? Dia ambil jawatan tersebut. Tapi bila dia ambil jawatan, timbul persepsi. Orang ni kata dengan Ali, bunuh orang yang bunuh Uthman dan kami mengikut kau. Ali kata, bagi bai'ah pada aku akan bunuh diorang. So dua ijtihad. Ali kena laksana dulu ke kena dapat jawatan dulu? Sebab once dia jawatan, dia nak laksana hudud, dia kena ada jawatan. Pasal macam ketua kampung kat sini, kalau menang kan, pemilihan tak boleh buat hudud. Tak boleh, dia kena buat satu negara. Dia pegang jawatan sebagai satu negara, dan baru boleh dia buat. Partial kuasa tak cukup. Ali kata tak boleh. So Ali tak buat lah. So ijtihad Ali sebenarnya betul. But once kita izinkan untuk orang lakukan pelaksanaan hukum bunuh sebagainya, hudud ni tanpa pegang jawatan, dan dia akan jadi kacau merbah lah. Kampung ni buat, kampung tu tak buat, kampung ni sekian, habislah. Semua orang buat undang-undang masing-masing. So Ali betul. Cuma itu punca. Tapi kalau ikut kepada asas, masalah berebut harta, berebut sekian, tak ada. Para sahabat Nabi semua lepaskan. Sebab tu Islam berjaya. Nabi tak ada pun diorang tetap dapat dakwah yang baik. Pasal apa? Tajuk awal tadi. Allah Ta'ala jadikan hati mereka cintakan iman, dan juga dihias dalamnya benci kafirat, kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Hati mereka naturally Allah Ta'ala jadikan macam tu. So kita pun sebenarnya itulah sebenarnya hasil yang patut ada dalam diri kita. Bila kita memang cinta Allah Ta'ala, apa Allah Ta'ala cinta, kita cinta. Apa Allah Ta'ala benci, kita benci. Tak boleh kita dekat situ ada kompromi. Masalah layanan kita boleh mungkin senyum lah dengan orang tertentu. Janganlah pula tak ada berjumpa langsung pula. Kita kadang-kadang bila kes macam ni, itu yang kita macam dekat Al-Khadim, kita dapat jemaah yang nak masuk Islam kan. Normally kita tak bagi orang ni terus syahadah. Orang kata macam, ustaz ni kesian orang tu. Tak, kita nak terus syahadah, kita panggil dulu keluarga, tahu tak? Tanya, sebab tak nak bagi dia masuk Islam sorok-sorok. So, kalau keluarga tak tahu, bagi tahu. Kalau keluarga tak puas hati, bawa datang sini. Bawa datang sini, kita bincang. So, basic dia macam ni, pasal balik pada asal, terutama cik dia. Dia tak ikut agama apa pun. Yang pakai nama Kristian tu, Tony Leong lah benda kan. Nama asal dia bukan itu. Stephen Chow. Dia nama Stephen tu, nama Kristian dia, tambah Aci je. Apa sebab masuk Islam je masalah? Masuk agama lain okey? Jadi kita akan bahas lah, tanya. Sebab kadang-kadang yang anak ni pun salah juga bila tak hormat mak bapak. Start dengan langkah pertama, Islam tanpa maklumkan, tanpa berdepan. A, awak nak beramal payah. B, bapak dengan mak kata inilah ajaran Islam. Suruh hina mak bapak. Tak nak macam tu. So kita ajak, panggil, datang sembang. Bukannya suruh. Kita nak supaya benda tu ada hubungan. Tak disuruh kita korang hajar dengan mak bapak awal-awal lagi. Kita cakap tak boleh. Ingatkan sampai dalam perjumpaan tu, macam kami sebelum ni. Ada satu perempuan Cina masuk Islam. Mak bapak dia datang sekali.
mak bapak dia, keluarga dia ada sekali dalam majlis. Tapi ketika tu diingatkanlah, kita kata dia kau masuk Islam bukan masuk Melayu. Dan kau mesti ada hubungan dengan bapak lagi. So bapak selagi tak ajak kita buat benda kufur, ajak benda kufur pun bukan disuruh kita lawan gaduh dengan dia. Jangan kata wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm. Kan, kalau mereka paksa engkau untuk sekutukan dengan aku apa kau tak ada ilmu dengannya, fala tuti'huma, Allah Taala kata jangan taat. Tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi temanlah dengan mereka di dunia dengan baik. Ayat wasahib. Surah Luqman ayat 15. Luqman ayat 15. Allah kata wa in jahadaka, dan jika mereka berdua, mak bapak kamu tu paksa engkau ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm, untuk sekutukan dengan aku apa kau tak ada ilmu dengannya, fala tuti'huma, yang kamu berdua taat pada dia. Tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, berkawanlah dengan mereka di dunia dengan baik. Quran tak suruh je, tak suruh gaduh, suruh kita buat baik. Ini kena faham pasal nilai Islam tu macam tu. Dia bukannya suruh kita bergaduh tak tu pasal benci dengan kufuran, ya, tapi cara ekspresi tu tak sama. Nabi tak suka dengan kufuran, tapi Nabi tak musnahkan berhala di keliling Kaabah kecuali lepas daripada dia kuasai Kaabah, Makkah. Baru diperintahkan Ali pecahkan semua, jatuhkan daripada atas Kaabah lagi, keliling Kaabah pecah semua. Sebelum tu tak, dia tak suka, benci, tapi cara ekspresi benci lain. Tengok keadaan dia. Ketika awak bukan pemerintah lain, awak pemerintah tajuk lain lah. Benda hukum peraturan kita ada. Kalau tak ada peraturan dia jangan macam tu. Macam jumpa dengan orang kan, jiran ke kan, relax lah, janganlah jadi macam pemusuhan sebagainya. Benci dia buat bid'ah, tapi jangan sampai kita pula buat benda yang tak betul. Benci bid'ah tu betul, bagus, tapi cara kita berdepan dengan keluarga. Ada anak kita, adik-adik kita ni kadang apa yang baru-baru ni semangat lebih kan, tapi kadang dia tak tahu. Oh, nak geram ustaz. Kita kata relax lah kan. Bukan pertama kali Nabi nampak lagi dahsyat, Nabi hadapi lagi dahsyat daripada awak nak dah hadapi. Tak ada Nabi apa gitu ke depan macam air laga nak bertempur je. Bukan macam tu cara dia. Pasal balik pada asal, benci itu ada, tapi ekspresi tadi kena ingat. Benci kekufuran, benci kemaksiatan. Tapi janganlah bukan pergi buat koyak sok khabar depan. Pergi tu tengah jalan, koyak ini kufur. Relax lah. Kan? Ada cara dan ni. Ekspresi dia tanya ke jawab. Tanya hukum dia bang. Ni perempuan apa pakai baju tak cukup terjun apa papan anjal. Golek jatuh air. Kita dapat markah. Kan? Macam mana? Kan? Ni masalah normalisasi. Orang Melayu kita sebenarnya kalau 80-an dulu, saya ingat siapa? Sofejin kot. Pakai bikini. Kecoh satu Malaysia. Pakai bikini, kecoh satu Malaysia. Dan sekarang sepah pakai tak cukup. Siap je. Tak ada siapa cakap apa. Senyap. Ni jaga sikit. Normalisasi dia panggil. Ya, biasa sangat nampak kat sok khabar. Dan sekarang lupa benda ni dedah aurat dan sebagainya. Pelik juga lah. Tapi ala kulihal, tak suka tu ada, expression tu saja benda lain. Tapi kita nilai diri kita dengan cara tersebut. Apa rasa kita? Kalau kita rasa tak suka tu, senyum. Sebab kita dah ada cinta pada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita tak kisah, then nangislah. Sebab kita ada masalah. Cinta Allah Ta'ala tak sempurna lagi. Okay? Baik. Soalan. Bimadha arafal ibadu ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Dengan apakah mengenal seseorang sekalian hamba? Mengenal sekalian hamba. Ibad tu plural Abdun singular. Ni tak apalah. Dia kadang-kadang belajar kita Arab ni, bagus dia refresh balik kelas Arab yang kita datang, yang kita dah tinggalkan lama. Mengaku je saya tahu. Memang saya pergi mana-mana pun semua, jemaah mana pun memang ada belajar bahasa Arab. Lepas tu hilang. Antara gagal dia adalah sebab apa tahu? Dah belajar dah. Huwa huma hum. Belajar dah. Fa'ala fa'alu. Belajar dah semua.
Belajar ada alilah syamsiah qamariyah kan, kitabun al-kitabu kan, tapi tak praktis. Yang cara praktis inilah cara dia baca kitab Arab. Sebenarnya kita baca kitab Arab, kita belajar, kita dengar balik. Memanglah lambat. Kalau kelas kita ni 3 kali seminggu, cepatlah sikit. Ni kelas bulan sekali, lambatlah sikit. Tapi masalahnya bila kita belajar, memang ulangan dengar tu penting. Banyak orang kadang-kadang macam kes ni. Saya pribadi lah budak yang bukan belajar Arab daripada asal. Saya belum belajar bahasa Arab umur 16. Bukan budak-budak time tadrika, tak ada lah. Adalah ustaz tu hafal kata huwa huma hum hiya huma hunna, apa-apa tak tahu benda pun. Lepas tu tiba-tiba boleh masuk sekolah Arab tu, apa hal aku belajar apa ni kan. Total Arab 100% sekolah Arab. Sanawi, sistem sanawi. Mana sanawi ni sistem kita belajar silibus sekolah-sekolah menengah Arab punya subjek. 4 sanawi. Jadi masuk situ macam tapi saya perasan pembiasaan mata dengan kitab-kitab Arab tadi menyebabkan kita cepat boleh tangkap nampak kalimah ni nak baca apa kita tahu. Lepas tu kalimah maksud apa lama-lama. Tapi kalau kita sekali-sekala je memang payah sikit. Tapi ini refresh lah balik. Ibad tu plural, singular, dia abdun. Lepas tu kata ustaz alif lam tu buat apa? Tu nanti ni revise sendiri. Alif lam kan, syamsiah qamariyah kan, alif lam tu jadi makrifah. Bila ada alif lam, kitabun al-kitabu, kitabun a book, al-kitabu the book, baitun a house, al-baitu the house. Dia jadi makrifat tu je, bukan makrifat kenal. Makrifat tu maksud dia definite. In English definite. Tak ada alif lam, indefinite. Tak tentu, anything can be. Okay, jadi kat sini kata bimada arafal ibadu ma yuhibbuhu Allah wa yardah. So kita dah faham kan, kita nak cinta apa orang tak cinta, orang tak redha, kita nak. Tapi jalan tahu. Ini balik pada kita start tadi. Dengan apakah mengetahui sekalian hamba apa yang dicintai ia oleh Allah dan apa diridai olehnya. Cara nak tahu. Allah Ta'ala daripada kita ghaib. Saya nak tahu macam ni. Jim, jawapan arafuhu bi irsalillahi ta'ala ar-rusula. Mereka mengetahuinya dengan pengutusan Allah Ta'ala rasul-rasul, melalui rasul-rasul, wa inzalihil kutuba, dan penurunan Allah Ta'ala akan kitab-kitab. Itu 2 sumber tau untuk kita mengenal apa Allah Ta'ala suka dan juga Allah Ta'ala benci. Amiran bima yuhibbuhullah wa yardah, yang memerintahkan rasul dan kitab tadi, yang memerintahkan dengan apa yang dicintai ia oleh Allah dan diridai olehnya. Dan juga nahian, melarang, amma yukrihu wa ya'bah, amma yakrahu wa ya'bah, apa daripada apa yang Allah Ta'ala tak suka dan Allah Ta'ala enggan, tak setuju. Wa bidzalika, dan dengan itu, dengan rasul dan kitab tadi, qamat alaihim hujjatuhud damighatu, tertegaklah ke atas hamba-hamba, kata hamba, hujah Allah Ta'ala yang pasti, yang seal off, tak ada dah lain. Sebab ni tajuk dia, memang kita takkan tahu apa Allah Ta'ala suka kecuali kita tahu apa yang Rasul bawa dan juga kitab yang Allah Ta'ala turunkan. Ini basis yang pertama. Sebab kadang ada orang tu ingat, kalau kita tengok bangsa-bangsa dunia ni kan, cara mereka ekspresikan atau cuba dapat redha Tuhan tu lain-lain. Macam kalau tuan-tuan tengok orang yang bawa teh pusam tu, Kabadi tu kan, bila kita tengok cerita diorang, normally mereka ni adalah orang-orang yang ada keluarga dia ke, ataupun ada diri dia ke, penyakit lah, benda tak boleh buat, so dia buat janji dengan Tuhan, dia nazar, kalau sembuh, kalau dapat, dia akan bawa benda tu, dia sebutlah 15 tahun ke, sepanjang hidup dia ke, daripada tempat A sampai tempat B, tu dia bawa tu, dengan gambaran bahawa Tuhan akan redha dengan apa dia buat. Ada golek-golek depan kuil, ada jalan kaki pakai lutut sampai ke atas batu kira, sampai atas, dengan lutut sampai atas, mengangkat. Semua ni adalah gambaran pada tajuk tadi lah. Apa benda Tuhan suka, Tuhan sayang. Kita umat Islam pegang bahawa apa Tuhan suka, Tuhan sayang hanya diketahui dengan 2 cara tadi. Rasul bagi tahu, ataupun Tuhan turunkan dalam kitab. Apa tak benci pun Rasul bagi tahu,
aturan dan kitab. Dia kata kat sini, wa dhaharat hikmatuhul balighatu, dan akan nyatalah hikmah Allah Ta'ala yang sangat kuat. Itu Allah Ta'ala firmankan, kalau Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 166 165. Allah Ta'ala katakan, Rasul mubasyirin wa mundhirin, yang mereka ni pemberi berita gembira bagi siapa-siapa yang taat, yang ikut perintah Allah Ta'ala, yang diorang terangkan apa dia, wa mundhirin, dan memberi peringatan, pemberi peringatan. Rasul tu datang sebagai pemberi berita gembira, pemberi peringatan terhadap apa? Benda-benda Allah Ta'ala murka. Allah Ta'ala akan hukum manusia bila manusia berlanggar. Li alla yakuna lin-nasi Allahi hujjatun ba'dar rusul, supaya tidak ada untuk manusia ke atas Allah sebarang hujah selepas diutuskan para rasul. You cannot say I don't know. Rasul dah datang, tak ada siapa boleh kata saya tak tahu. Pelik kan bahasa kata ni. Tapi pada asal itu pertama. Kalau dia kata manusia tu tadi, dalam dia mengejar redha Allah Ta'ala, apa Allah Ta'ala cinta, suka, dia tak nak tengok Rasul, masalah. Semua kan buat masing-masing lah. Tak solat cara Nabi, tak puasa cara Nabi. Sedangkan Nabi ni diutus. Sebab tu kita tengok, Nabi kata sallu kama raitumuni usalli. Solat macam yang lihat aku solat. Orang kata aqimu solah, tengok aku. Macam haji kan. Kan sebelum Nabi diutuskan, memang haji tu punya amal ibadat. Semua sekali diketahui dah. Sebenarnya ada tawaf, ada sa'i, kemudian ada wukuf. Cuma orang Quraisy wukuf dekat Muzdalifah, tak wukuf kat Arafah. Kemudian ada Mina, semua tu ada. Cuma tertib dia macam mana, kat mana tu, apa lafaz dikatakan, tu tak ada. Dia dah macam rosak kelam kabut dah. Maka Nabi kata pada para sahabat ketika baginda tunaikan haji, Nabi kata apa? Khudhu anni manasikakum, ambillah daripada aku ibadat haji kamu. Tak ada orang boleh kata tak nak macam tu. Sebab tu Rasul ni dia tak boleh berpisah. Mana kitab yang Allah turunkan dengan Rasul yang telah utuskan. Maka memang nak jelas kepada kita apa Allah nak kita buat tu, Rasul yang jelaskan. Kadang-kadang ada orang, dia ada kawan saya jumpa, dia kata, Ustaz, geng-geng ni kata, kalau kita ambil Quran, lepas tu kena buka sunnah, macam Quran tak cukup lah pula. Saya kata ini soalan lama ni kan. Ada jawapan dia Quran cakap. Bukan kita cakap, Quran cakap. Maksudnya dia kata ikut Quran kan. Okay, dengar Quran kata apa. Dalam surah An-Nahlu 44. An-Nahlu 44. Ujung ayat tu, lepas cerita tentang apa Musa dapat apa ni. Allah kata apa? Wa anzalna ilaika dzikra. Dan kami turunkan kepada engkau hai Muhammad az-zikr, itu Quran itu. Litubayyina lin-nasi, untuk kejelas kepada manusia, engkau terang kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa turun kepada mereka. Allah kata kami turun kepada engkau Quran tu untuk kau jelaskan. So maksudnya kalau orang manusia tu nak penjelasan Al-Quran bukan penjelasan Nabi, maka reject. Sebab Nabi yang pertama akan menjelaskan Quran. Allah Ta'ala authorize, bagi seal, kami turun engkau Muhammad Quran untuk kau jelas pada mereka apa turun kepada mereka. So, macam mana orang tu tinggalkan penjelasan Nabi kan? Nak solat tak nak ikut cara Nabi, saya nak ikut cara Ibrahim. Awak jumpa Ibrahim kat mana? Alaihi salam. Ni milik Abraham. Pernah dengar kan kumpulan ni? Dia kata solat cara Muhammad ni tak betul dia. Dia nak solat cara Ibrahim. dia pergi tak, sebenarnya tak nak solat dia. Cakap tak nak solat mudah. Tapi bagi alasan macam-macam lah. Ini kena jaga. Sebab tu nak tahu apa Allah Ta'ala suka, apa Allah Ta'ala tak suka kita buat, balik kepada apa? Kepada Rasul. So sebab tu ayat surah An-Nisa tu 165 tu sebutkan Rasul-Rasul diutuskan beri berita gembira, beri peringatan, supaya tidak ada untuk manusia ke atas Allah sebarang hujah selepas utusan Ta'ala diutuskan. So batal lah. Siapa cakap tak tahu, tak pakai. Tapi mungkin ada orang kata, Ustaz, tapi orang tu kalau Rasul tak datang kat dia, macam kita sekarang ni kan, jarak kita dengan Muhammad SAW 1400 tahun kot. Dan orang pun macam, payah aku macam mana ikut orang 1400 tahun dulu, kita ada kereta, orang tak ada kereta.
Kita ada kapal terbang, ada internet, ada elektrik. Dia tak ada. Dia pertama sekali kena faham bahawa Rasul ni dia bawa ajaran tadi untuk manusia, bukan untuk suasana, bukan untuk persekitaran. Lepas tu ada seorang attaché pendidikan Perancis, dia dialog dengan guru saya, Syekh Al-Majid Zindani hafizahullah, tentang tajuk ni. Dia kata, macam mana korang nak ikut kitab yang turun 100 tahun dulu? Zaman dulu tak ada apa, zaman kita macam-macam, betul nak kena ikut. Itu Syekh ni dia nak fahamkan. Dia kata kalau kita ni ada kereta model tahun 50-an, adalah 50 biji, kita masuk dalam satu gudang, kita seal, dan kereta tu preserve lah dalam tu, tak rosak, tak apa. Kita simpan 500 tahun. Lepas 500 tahun kita buka. Bila buka-buka kan, kita nak pakai manual tahun 500 tahun akan datang ke tahun yang 1990-an dulu? Tu kita 50-an dah. Dia kata kenapa? Sebab kereta tak berubah. Tayar dia, ini dia, semua duduk tempat yang sama. So kita nak pakai manual baru, buat apa? Dia cakap, sorry, lupa nak silent kan. Benda tak silent lah. Biasa silent, hari ni lupa silent. Okay. Dia kata kenapa? Sebab dia kata tak ubah. Dia kata pasal kereta tu masih tayar dia 4. Tempat masuk minyak kat sini, tempat sekian sini. Gua jawab lah sekarang ni. Kan Syekh kata, manusia sejak zaman Adam sampai zaman Ibrahim, sampai zaman Musa, sampai zaman Isa, sampai zaman kita, pernah berubah ke? Mata bertukar dari 3 jadi 2. Dulu terbang, ada sayap, sekarang tak ada. Dulu boleh pejam mata sampai pejam mata. Sekarang ke macam mana? Tak ada kan? Dia tak ada lah. Dan kalau tak ada perubahan, maka kitab yang sama kena jaga kita. Sebab kita tak ada perubahan, kita masih manusia. Nak berdosa tu kan, walaupun kita katalah zaman sekarang lain ustaz, dosa pakai handphone pun boleh. Zaman dulu kena pergi maki orang, jumpa dia tulis surat pun sampai kat dia baru tahu. Sekarang ni tet sampai dah. Hoi, maki aku, pakai dia maki balik. Faham tak? Dia perubahan tadi pada masalah apa tahu? Cara, tapi masalah punca sama. Masih tangan kita atau mulut kita atau mata kita atau telinga kita, tangan kita, kaki kita. Mana dia buat dosa tanpa bergerak? Apa buat tadi? Saya dah kutuk dia. Kat mana? Dalam minda saya. Mana jadi apa-apa? Awak kena buat maksiat tadi dengan itu ya. Quran, kitab ni dia kata masih lagi jaga kita. Sebab dia mengampuni masalah perbuatan kita, bukan suasana kita. So relevan masalah kitab tadi tak berubah. Satu. Kedua, Rasul tak jumpa depan-depan. Kita boleh test dia punya kebenaran. Sebab semua orang mengaku jadi wakil Tuhan. Yang sesat pun kata ya. Yang seorang jadi Rasul Melayu, yang seorang yang sekian. Kat Indonesia siap jadi malaikat. Siap jadi malaikat. Di Indonesia ada panggil gerakan satu kumpulan syurga Bali. Dia punya pengasas tu mengaku dia ni malaikat Jibril. Pengikut lah. Bini kat 20 orang. Jibril kahwin tang mana? Ni syaitan kan. Apa cerita dia tu? Saya ingat waktu datang kat Malaysia tu, K. Amin Jamaluddin. Tapi zaman tu sebelum kita tangkap Tuhan Harun, dia kata polis Indonesia paling hebat. Kami telah tangkap 2 nabi, 1 malaikat. Kita gelak kan, ada dewan gelak. Hari tahun dia datang sekarang, dia cakap lah, kami dah tangkap Tuhan. Lagi hebat kan Tuhan Harun kan. Tapi kita nak faham kan, semua mengaku. Tapi kita dengan akal yang kita ada, kita boleh compare apa dia buat, apa dia cakap. Hatta Nabi punya kebenaran kita boleh check daripada A, apa kitab terdahulu cakap tentang Nabi. B, scientific fact dalam Quran. Al-Quran ni datang zaman Nabi, turun dengan Nabi SAW pada zaman baginda 500 tahun dulu. Zaman tak ada teleskop, mikroskop, tak ada MRI benda sekali, tak ada. Tiba-tiba fakta Quran tadi mengatasi zaman kita. Kita betul. Tak ada satu pun khurafat dalam tu.
Tak ada satu pun. Lepas tu akhlak Nabi, keadaan para sahabat, semua dia jadi bukti. Kita boleh compare untuk tahu kebenaran. So orang tak boleh kata tak tahu. Kalau tak puas hati kan, ada yang tanya apa benda dia tak puas hati. Pasal Allah Ta'ala kata kepada kita, ayat 165 tu kan, 166 Allah Ta'ala kata, lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik. Kalau Muhammad, diorang tak nak percaya, biarkan. Tapi Allah lah yang menjadi saksi apa turun kepadamu. Al-Quran turun pada engkau, saksi pertama dia adalah Allah. Anzalahu bi'ilmih. Dia turun Quran tu dengan ilmunya. Maksud dalam Quran tu ada ilmu Allah yang kita boleh compare, nak tahu betul ke tidak. Ini ilmu manusia tidak. Sebab manusia tak boleh keluar daripada zaman dia bila mengarang. Siapa mengarang tak boleh keluar zaman. Dia akan duduk dalam zaman dia. Contoh macam P. Ramlee kan, ketika zaman apa? Cerita masa-masa manis. Kan dia tulis kat papan hitam, cikgu suka main bola, hari-hari cikgu main bola. Okey. Kan dia buat tulis, baca dia tidur. Okey. Yang dia tulis kat papan putih tu, papan hitam tu, yang kalau siapa perasan, ejaan. Ejaan dia bukan CIKGU tau. CHE''GU. Cikgu. Ya. Kat sini yang nampak tak? Zaman orang tu mengarang, dia ikut zaman. Apa bahasa zaman dia, apa idea zaman dia, dia tak boleh keluar. So P. Ramlee tulis CHE''GU. Main bola. Lepas tu hari-hari HARI 2. Yang kita pada buat pakai sekarang. Kalau dalam sekolah punya mana boleh syllabus. Kena hari dash hari. Tapi zaman tu atau macam Aristotle kan, dia 1000 years sebelum zaman kita. Aristotle yang 1000 tahun sebelum kita. Dia punya tulisan dia tak pakai UI tau. Tau Tito. Tau U tau. THOU tau. Kalau your Thai, in Thai name, in your name, dia akan tulis itu. Dia tak pakai bahasa kita. Kalau orang sekarang cakap dengan Shakespeare, tak faham. Shakespeare masuk zaman kita, dia tak faham. Sebab ulang, semua orang mengarang mesti ikut zaman masing-masing. Dia tak boleh keluar. Tapi Muhammad SAW dalam Al-Quran tadi Allah cabar sambil dia kata anzalahu bi'ilmih. Dia turunkan Quran tu dengan ilmunya. Quran tu dengan ilmu Allah Ta'ala. Wal malaikatu yashhadun, para malaikat juga menyaksikan. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah Ta'ala sebagai saksi. That's one of the tajuk kan, pasal kita nak tahu apa Allah Ta'ala perintahkan, larang kita, mesti ada Rasul, mesti ada kitab. Dan kita sebenarnya boleh compare. Macam tadi lah, macam dia kata macam kitab lama nak buat pakai zaman sekarang. Apa? Sebab dia hukum kita, perangai kita, perbuatan kita. Lepas tu untuk evidence kita boleh kaji, belajar, boleh check balik apa proof yang ada bahawa ini daripada Tuhan. Quran kata ilmu Quran, ilmu dalam Quran tu, tak kira sastra ke sejarah ke, semua sekali akan menunjukkan Quran ni bukan karangan Muhammad SAW, bahkan dia ilmu daripada Allah yang menjadikan segalian alam ini. Sebab tu bila kita tengok orang yang masuk Islam di kalangan orang bukan Islam, semua orang bijak. Pasal dia mengkaji, dia membaca, dia melihat, dia membandingkan, dia masuk Islam. Kalau yang murtad di kalangan Muslim ni, banyak bodoh yang tak pandai, serius. Saat ni masuk Islam, profesor, pensyarah universiti, kan, arkitek, orang yang pandai. Sebab dia buat pembandingan. Buat pembandingan dia buat, dia kata ini bukan manusia. Bukan manusia buat. So kita kena faham juga kat sini, bila suruh kita beribadat, kita tahu ibadat tu atau sumber ibadat tadi, nak tahu mana, Allah Ta'ala tak saja-saja buat macam tu je, tak bagi panduan kepada kita. Dia cipta kita dan juga dia berikan panduan-panduan tersebut. Sebab tu kita kata kat sini tadi, nak tahu tentang apa Allah Ta'ala suka atau benci, kena tengok kepada Rasul dan kitab. Rasul dan kitab, dua tu. Cara pula untuk convince diri kita, dan kita kena tengok, kena belajar lah. Dia pasal iman geografi, Islam geografi ni masalah. Kita Islam sebab atuk kita Islam. Islam sebab
bapa kita Islam. Kita tak ada inisiatif untuk tanya diri kita, kalau aku ni lahir bukan Islam, aku masuk Islam tak? Kenapa aku beragama? Itu tajuk asal. Memang benda tu bukan untuk meragukan. Pasal Allah Ta'ala provide kita evidence. Evidence yang Allah Ta'ala provide tu sangat terang dan luas, yang tak mungkin manusia ni akan boleh untuk tolak. Contohlah kita bagi. Benda ni bukti Quran, bukti Muhammad. Okay, dalam Quran Karim dalam surah An-Nisa ayat 56. Allah Ta'ala nyatakan ayat berkenaan, innal ladzina kafaru bi ayatina, seorang kufur terhadap ayat-ayat kami, saufa nuslihim nara, kami akan masukkan mereka dalam neraka, dalam api. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali mana masak kulit mereka, ni roasted through, masak kulit mereka, baddalnahum juludan ghairaha, kami akan gantikan dia kulit yang baru. Betul sebut apa? Liyadhuqul azab, so mereka merasakan azab. Okey, pelik sini apa tahu? Okey, benda ni adalah tak diketahui oleh manusia melainkan pada zaman kita. Tentang kulit ni kita kulit 3 lapis tau. Epidermis, dermis, lemak. Kalau kita terbakar sampai lemak, third degree burn ni panggil, kebakaran sampai ke lemak, kita tak rasa apa-apa lah sebenarnya. Kita akan hilang reseptor rasa. Nak faham lagi jelas, siapa yang pernah masuk hospital kena IV drip tu, kan mula cocok tu, kita masuk dalam tergantung-gantung, tak ada merarung pun pakcik tu. Aduh mak, kenapa tu? Alamak, mana ada. Kita kena cucuk, rasa dekat kulit je, masuk dalam tak rasa dah. Kita mungkin kurang selesa, tapi tak ada. Macam injection lah, kita kena kan, bila nak masuk cucuk tu je, masuk dalam tak rasa dah, sebab sakit kat kulit je. Benda ni dulu bila ditemui tentang sakit dekat kulit, lepas kulit tak rasa apa, mula-mula ditemui dulu orang yang ateis, yang tak percaya Tuhan. Dia kata Tuhan, agama dunia ni semuanya tak bijak. Sebab semua agama dunia yang ada, bila orang tu jahat masuk neraka tu api. Dan bila manusia terbakar sampai tahap ketiga pembakaran, tak rasa apa dah. So kenapa siksa manusia dengan benda yang sementara? Tak? Macam logik juga. Benda ni diaplikasikan, applied pada semua agama. Pas cerita diorang api je, tak cerita apa-apa. So diorang pun macam dah terbakar satu peringkat, tak rasa apa-apa, duduk lepak lah kulit. Macam Mu'tazilah, dia ada kepercayaan macam tu. Kepercayaan dia adalah kalau manusia ni dah habis rasa kena bakar dengan api, lama-lama kan dia jadi al-habisa tegal biasa. Ya, dah lali. Hilang rasa reseptor sakit, relax lah. Tapi memang dia tak baca Quran ni, dia ni. Saya pernah tengok dekat Sudan, ada geng-geng yang biasa main api ni kan. Dia goreng, kita malam-malam kat Sudan, makanan tepi-tepi jalan ni bukan burger nasi goreng, tak. Kaki lembu, kepala kambing. Sup kaki lembu, kepala kambing goreng. Goreng, tapi makan dia gelap. Pasal tengah gelap ni tak nampak lah ada ulat ke tidak. Kalau makan cerah-cerah ni kan, tak lalu pula awak kan. Dia potong. Tapi cerita dia lapar-lapar dia ni. Kita tengok. Kuali tak bertangkai. Makan dengan roti, dia potong bawang sikit, potong limau sikit. Lepas tu dia perah makan. Dia pegang kuali tu macam tu. Ceng, letak depan kita pegang, panas. Lepas tu kawan kita, kawan kita kata apa? Jari dia tu, jari tangan tu macam tumit kau. Tebal. Dia pegang jari tebal. So jadi kadang-kadang ada orang dia ada idea macam tu tau. Tapi problem dia, kasih cerita dia. Kalau kita akan kena siksaan, lepas satu tempoh hilang rasa, tak selesa je. So siksaan tu tak menakutkan. Certain people dia endured macam geng komando kan. Dah asyik jatuh bangunan, lama okey je. Okey, sekarang ni yang menakutkan kita adalah ayat Quran tadi. So, bila reseptor sakit kita hilang sampai third degree burn, tiba-tiba Allah Ta'ala firman ayat tadi kan, setiap kali mana masak kulit mereka, kami gantikan kulit baru.
untuk mereka merasa azab. Makna tak pernah berhenti. Fresh skin. Datang skin baru, masak, ganti skin baru. Sebab tu azab tu tak pernah kurang. Dia sentiasa naik. Fresh skin, sakit lagi lah. Lagi fresh, lagi sakit. Mana skin yang baru tu tak rasa panas, masak elok jadi terus bakar. Benda ni kalau kita lihat, ilmu yang manusia hanya tahu lepas kita dah ada belajar tentang lapisan kulit, kita dah ada belajar berkenaan dengan saraf. Macam mana Muhammad SAW bagi tahu kita maklumat ni? Ini boleh pasti dua zaman dia kan, masa dia pada zaman dongeng. Zaman Nabi adalah zaman di mana orang percaya hantu setan. Sikit-sikit jembalang. Sekarang patah balik dah. Jahiliah tu datang balik. Sikit-sikit saka. Kan? Yang saka. Tak tengok dulu kan, macam kadang apa sakit pinggang, perut buncit tak senaman. Dia bukan sini tempat lain. dia macam ni, dia kerak gini, saya depan saya sekali tengok. Kerak kan. Lepas tu kerak Allah dekat. Saya tengok dia perut dia buncit. Lepas tu yang cepat telefon panggil bomo. Lepas tu orang menjaga makanan. Orang menjaga makan ni banyak sangat khurafat dia. Tak laku je. Ni lah apa ada orang buat. Padahal masak tak sedap. Geram tu. Tapi cerita dia gitu lah, kerak-kerak dia terus ni. Saya tengok, dia tak nampak ke perut dia buncit. Saya macam, kamu perempuan kan biasa sakit pinggang, kita mengandung. Yang abang ni pun buncit kat depan. So dia tak fikir ke perut dia buncit tu menyebabkan dia sakit pinggang. Dia pandang muka dia tau. Saya tengok je dengan gelagat suami isteri ni. Cari bomoh cepat-cepat. Sebab apa? Sebab rasa macam kena buatan orang. Padahal dia tak nampak dah. Ni pelik dia. Kadang-kadang macam tu. Banyak kes keluarga pun semua kata buatan orang. Kita tanya balik, yang suami tak pernah cakap dengan isteri. Saya cakap suami, isteri tingkat atas pun suami tingkat bawah. Lepas tu tak ada connection, tiba-tiba rasa buatan orang. Macam mana? Sedangkan kita tahu dalam Islam, bilik edah kan, dia suruh tinggal satu rumah. Bahkan tidur satu bilik lagi tahu suami isteri tersebut. Kod-kod boleh lepas tadi baik balik. Ini awak dah seorang duduk hotel, seorang duduk sekian, tang bila nak baiknya? Pelik betul. Lepas tu ini buatan orang. Ayat dia. Zaman Nabi, zaman itu. Tiba-tiba Nabi boleh bagi fakta pada kita yang tidak ada manusia zaman berkenaan tahu. So soalan, siapa ajar Muhammad SAW? Ini tajuk tadi, ayat tadi. Kalau manusia tak nak percaya, biarkan. Tapi Allah saksi kepada apa turun kepada Muhammad. Dia turunkan Quran tu dengan ilmunya. Dalam tu ada ilmu Allah. Learning benda-benda macam ni menambah dalam diri kita keyakinan. Maka kepatuhan kita kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah telah utuskan. Dan Quran tadi bukan hanya ikutan yang buta tuli. Bahkan dia adalah ikutan yang macam ayat yang terakhir tu kata, wa qala Allah Ta'ala firman dalam surah Al-Imran. Sebab ini jalan kita dapat cinta Allah Ta'ala kan. Allah kata qul, ayat 31 Al-Imran, qul in kuntum tuhibbun Allah. Kalau kamu semua cintakan Allah, cakap pada mereka semua, cinta Allah, fattabi'uni, ikutlah kamu semua akan aku. Ikut aku. Kalau kamu ikut aku, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kamu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah ampun untuk kamu dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah kunci sebenar. Ikutan kepada Rasul, yang Rasul akan suruh kita buat apa yang Allah perintahkan dengan cara yang bagi dijelaskan. Betul, Rasul tu kena ada. Kalau tidak nanti macam tadi ayat 44 surah An-Nahl tadi tak terrealisasi lah, sebab Allah suruh Nabi jelaskan. So tak ada agama kecuali dengan mengikuti Al-Quran. Dan tak ada Quran yang betul diamalkan kecuali dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah. Kita berhenti situ, insya-Allah nanti kita sambung berikutnya nanti syarat-syarat ibadat dan sebagainya lah. Baik. Allah, ada soalan? Yang tadi saya cakap pasal bila salam kan, jangan cium tangan ustaz. Kalau cium mak bapak je tak? Mak bapak ni lebih pada adat. Berbeza, dia kita mengagungkan dia. Dia beza. Bab ibu bapa,
memang tak layak lah pula kita duduk dalam pasal bah. Nampak biadab. Kalau balik pada asal, memang mak bapak tadi, mak kita kan kita cium. Tak, jadi perbezaan dia adalah masalah ibu bapa tadi tak sampai peringkat macam kepenuhanan tadi. Sedangkan guru tadi kadang-kadang kita akan jadi maksud lain. Dan mak bapak dia kecil, dia memang kita kecil, kita cium tangan dia, kita rendah-rendah tak ditunduk pun. Kan? Tapi dah makin tinggi ni, jadi rendah lah. Kalau tidak dia kecil kita macam tu. Bahkan sebenarnya saya ada tengok jumpa juga keluarga-keluarga yang salam mak bapak macam tu je. Saya macam tak boleh lah. Saya dan adik-beradik saya, kami yang kecil-kecil ni, memang dia ajar salam kakak dengan abang cium tangan. Bapak kita suruh. Sampai sekarang kau jumpa abang-abang saya, kakak saya salam cium tangan. Memang dah terbiasa dari dulu. Untuk katakan benda berkenaan sampai peringkat yang larangan tadi, jawapannya tidak lah. So, kita tahu masalah pengagungan sebab Muaz bin Jabal kan dia pergi ke Rom. Nampak di sana pendeta yang bishop yang natikan raja, ahli agama natikan raja ni, orang sujud kat kaki. Sampai dia balik dia balik Madinah, dia sujud kaki Nabi. Nabi kata apa ni? Dia kata, ya Rasulullah, orang-orang kat sana sujud dekat dia punya bishop, uskup dia, ketua agama dia. Engkau Rasulullah, engkau lagi layak aku sujud. Nabi kata, kan, tidak boleh untuk seorang makhluk sujud kepada makhluk lain. Kalau aku boleh suruh siapa sujud kepada manusia bersujud kepada manusia lain, aku suruh wanita sujud pada suami dia. So, sujud masalah tunduk badan tadi dengan bentuk yang macam tu tidak sama. Walaupun ada kadang-kadang setengah para ulama yang keras, dia kata tak boleh langsung. Tapi still mak bapak kita kan, cium pipi dia, cium sekian. Kalau kita nak hilangkan tu, cium tangan, cium kepala, cium ni. Jadi hilang lah. Berbeza dengan masalah kes cium tangan je. Sama bapak ni kan biasa kita peluk mak kita kan. Benda tu kemesraan tu lain. Bukan macam yang jadi kes tadi sebab kita pandang guru tu mulia, salam-salam dapat berkat. Orang Melayu kita macam tu, nampak Arab sikit je, salam cium tangan. Padahal budak ni tadi main bola pakai seluar pendek. Dia hafal Quran tapi dia pakai seluar seteng lah main bola. Masuk masjid jadi imam tarawih, pak cik tangkap tangan cium terus. Arab. Dia jangan Arab je. Orang Afghanistan ni juga. Orang Melayu kita ada macam tu sikit. Kawan saya dulu cerita, dia bawa imam masjid Imam Masjid Aqsa, bekas khatib Masjid Aqsa, meninggal lah, Syekh Muhammad Siam, yang kulit putih tu. Berceramah lah dekat Malaysia. Sekali, setiap kali dia pergi mana-mana, orang akan bagi botol air, suruh dijampi air. Yang Syekh pula, dia tak ambil lah. Dia tak ni. Kan kau baca sendirilah, dia kata. Sekali tu, dia masuk tandas. Keluar tandas, orang ulur air. Dia ambil air tu, dia minum. Dia memang suka minum air tu, dia minum air tu. Jadi dia minum, dia tutup lagi oleh orang tu. Lepas tu dia belah. Orang tu macam dah jampi kot. Lah. Tapi sudut asal tadi macam tak sama lah. Tak disamakan. Sebab masalah ibu bapa tadi, penghormatan pada mereka tu memang dimuliakan. Bahkan Allah Ta'ala letakkan dalam Quran. Jadi apa yang bersifat tradisi dan adat tadi kan yang tidak bertentangan, bahkan memang biasa dibuat oleh para ulama pun benda tersebut. Cuma memang ada orang keras kata tak boleh. Tapi tak layak lah kita salam mak bapak kita macam tu. It's not really that. Kalau rasa nak tu peluk kan, untuk hilangkan perasaan tadi. Dan ni jugalah untuk tegak macam tu. Saya pernah nampak lah ada orang salam bapak dia macam tu. Saya cakap tak boleh, kita tak besar keluarga macam tu. Macam saya, keluarga saya semua, kakak abang saya nombor 13. Berapa ramai tangan saya kena cium? Nombor 13, 12 orang atas saya. Kau tumbuk abang, mak tumbuk tangan. Tak kena. Sudut asal tadi. Dia asalkan kita tak ada ni tak apa pun. Masalah tadi yang tangan-tangan tu dah hilang dah sikit pun. Tengok berkumpul dekat mahkamah, berkumpul dekat sekian, semua yang gitu-gitu lah. Kan? Tak kira dah pun. Tak jalan dah, insya-Allah. Okey, soalan lain? Tak ada, alhamdulillah. Insya-Allah kita berhenti sini. Kita akan sambung insya-Allah bulan hadapan, nanti masuk pada syarat-syarat ibadat. Dia soalan dia simple tapi benda tu actually sangat penting untuk kita step by step pergi. Bahkan benda ni kalau pada dakwah pada diri kita, anak kita, keluarga kita pun paling simple. Cara terbaik adalah lepas belajar sini, balik rumah cerita kat bini.
Yang apa nak ajar sikit. Itu cara cepat dapat. Satu benda ilmu ni bukan untuk disimpan. Banyak mana kita belajar bukan untuk simpan. Dan memang para sahabat Nabi SAW dahulu, bila mereka belajar apa-apa dengan Nabi SAW, balik rumah dia akan cerita kat isteri dia. Macam Abu Salamah, kan sahabat Nabi, suami Ummu Salamah yang lepas jadi isteri Nabi SAW. Dia pernah kata bila suami dia balik, dia kata apa benda Nabi ajar hari ni. Nabi kata barang siapa ditimpa sebarang musibah, lalu dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia istirja, kita ni milik Allah, pada Allah kita akan kembali. Kemudian dia, orang tu kata pula, Allah ma'jurni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Ya Allah, berilah aku ganjaran pada musibahku ini dan gantikan aku lebih baik daripadanya. Itu yang ni saya Allah akan ganti lebih baik. So Abu Salamah ajar isteri dia. Pada hari dia meninggal, isteri dia Ummu Salamah teringat ajaran suami dia. Dia pun kata, Allahumma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah ma'jurni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Ya Allah, boleh ganjaran untukku pada musibahku ini dan ganti aku lebih baik daripadanya. Lepas tu dia terfikir, siapa lagi baik daripada Abu Salamah? Selang 2-3 hari Nabi SAW yang datang ziarah pinang dia. So basically benda ni kena jadi amalan kehidupan kita, cara betul dalam masalah dakwah ni. Apa kita belajar, orang paling kita sayang dekat tu kena kita sampai kepada dia. Okay, baik. Kat situ ada soalan. Kalau kita faham seorang-seorang, tak ada soalan. Sampai kat bini je. Tapi ini soalan. Dan soalan bawa minggu depan, bulan depan. Kita bincanglah apa soalan yang mungkin keluarga anda sampaikan. Baik. Alhamdulillah, kita berhenti sini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.